Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat lagi kita bersama dalam majlis ilmu yang begitu besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi perbincangan kita tentang ilmu yang berkait rapat dengan kehidupan manusia, iaitu ilmu tentang salat. Salat ini merupakan satu perkara yang asas, tanda pemisah antara orang yang beriman dengan orang yang bukan beriman. Letaknya di mana? Di salat. Jadi sekiranya orang itu tidak salat, bermakna mereka itu susah untuk kita pastikan dia orang beriman ke tidak. Jadi perbincangan yang kita bincang ini di bawah satu tajuk yang besar, iaitulah tajuk Munyatul Musalli, cita-cita dan harapan orang salat. Orang salat dia nak apa? Tentulah nak kesempurnaan. Kita nak apa dalam salat kita? Nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikut perintahnya, mengikut apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu tanda yang lebih, tidak ada satu kecintaan yang kukuh, yang jitu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari kita mengikut apa yang diperintahkan oleh baginda, mengikut apa yang dibuat, yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah dalam pelajaran kita yang lepas, yang terakhir dalam perbincangan kita, iaitulah kita telah membincangkan satu hadis yang besar, hadis Malik ibn al-Huwairis radhiyallahu anhu, yang menceritakan kepada kita tentang hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Jadi kita kata, macam mana kita nak salat? Kita tak lihat pun Nabi salat. Memang betul, kita tak tengok Nabi salat. Tetapi orang yang tengok Nabi salat, iaitulah para sahabat radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Mereka ini para sahabat, iaitulah orang-orang yang udul, orang-orang yang adil. Sehingga apabila dalam kaedah ilmu hadis, bila kita kata ini diambil daripada telah berkata seorang sahabat Nabi, qama rajulun, telah bertanya seorang laki-laki di kalangan sahabat. Pengen orang mengatakan tidak perlu lagi kita teliti siapa nama orang itu, siapa dia, datang dari mana dia. Yang penting dia itu sahabat, dikira udul. Orang yang mentajrih sahabat, orang yang condemn sahabat ini, iaitulah golongan-golongan ajaran yang terluar daripada Ahlussunnah, yang disebut dengan nama kumpulan Rawafid, kumpulan Rafidah, ataupun kumpulan Syiah yang tidak beradab dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita mencintai Rasulullah, kita mencintai keluarga Nabi, dan kita mencintai para sahabat sebagaimana yang sepatutnya kita lakukan, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi jelas kepada kita dalam kitab kita ini, iaitulah dalam muka surat 4. Dalam muka surat 4, sambungan pelajaran kita dalam baris yang ke-6 dari atas. Muka surat 4 baris ke-6 dari atas. Jadi jelaslah hadis yang kita bincang itu sangat besar kedudukannya, dan karena itulah Syekh Daud rahimahullah di dalam kitabnya ini menyebutkan bahawa kita hendaklah melakukan salat sebagaimana yang kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat. Ini timbul ahli majlis kita ni kata kitab ni agak sukar, bahasa dia lama dengan tulisan-tulisan dia. Itulah dipanggil kesenian. Yang kita hari ini ada seni, ada warisan yang dipanggil turas. Kitab turas makna kitab-kitab lama, peninggalan dulu, yang zaman dulu orang baca kitab macam ni memang dia faham.
Zaman kita ini kalau kita baca kitab macam ni tanpa kita belajar, mungkin kita sukar untuk faham. Kerana dia tidak ada break, dia tidak ada lampu isyarat, tak ada semua. Dia mula daripada awal baris yang pertama tu sampai akhir, selagi tak penuh dia isikan. Mana ada nuktah, mana ada tak ada koma, tak ada fasilah, tidak ada perenggan, tak ada. Membaca je. Pandai break, pandai. Kalau tidak kamu break tengah jalan. Itu masalah, langgar orang nanti. Baiklah, itu satu kesenian yang kita ada. Dan kesenian inilah yang kita patut belajar, insya-Allah. Baiklah, sambungan kita dalam muka surat 4 ini di baris yang ke-6. Saya persilakan Ustaz Yusri untuk membaca. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian maka adalah bagi sembahyang itu adalah baginya rupa yang zahir dan sempurna, maka iaitu syarat seperti ruhnya, maka rukunya seperti kepalanya dan badannya sunnah abad, iaitu seperti anggotanya, dan sunnah ayat itu seperti segala bulu perhiasannya, dan ada baginya rupa hakikat yang batin, dan tiada sempurna bagi sembahyang dan tiada tamamnya, melainkan dengan mendirikan ia dengan keduanya sekali. Maka adapun rupa yang zahir itu, maka iaitu seperti berdiri dan takbir dan membaca Fatihah dan rukuk dan i'tidal dan dua sujud dan duduk antara keduanya dan duduk tasyahud dan tahiyat dan salam. Inilah daripada segala rukun yang zahir dan sunatnya dan syaratnya. Adapun hakikat yang batin, maka seumpama khusyuk dan hadir hati dan sempurna ikhlas dan tazallul dan tafahum bagi makna qiraat dan tasbih dan lainnya daripada segala wazifah sembahyang yang batinah, maka zahir. Jadi sambungan kita iaitu dalam bandingan sifat salat. Jadi setelah kita selesai daripada membincangkan tentang kedudukan salat dalam Islam, sambungan pada kali ini iaitu bandingan sifat salat. Jadi kalau nak letak tajuk di tepi kitab tu, bandingan sifat salat. Ini tajuk di tepi. InsyaAllah dalam cetakan yang baru nanti kita letaklah tajuk ni dalam kurungan itu sebagai tanda permulaan perbincangan. Kemudian, maka adalah bagi sembahyang itu rupanya yang zahir, yang sempurna. Jadi dalam salat ni dia ada dua kategori. Satu zahir, satu lagi batin. Jadi kalau orang kata salat zahir dan batin, bagi kita orang yang belajar ilmu mengikut kaedah Ahlussunnah ini, iaitulah yang kita jangan faham ada salat batin. Seperti ada orang cerita salat batin tu maknanya tak payah salat lah. Hati dia dah salat dah, selesai dah di situ. Kalau dia orang duk salat, dia duk relax kat rumah dia pun, dia kata kenapa tu? Dia salat secara batin. Di mana? Di Mekah. Dia tak mayang kat sini. Masjid negara tak mayang dia. Mayang di Masjid Haram. Itu dia panggil salat batin. Ini dah. Jadi maksud kita di sini pembahagian salat batin dan zahir jelas dalam kitab kita ini, iaitulah masalah zahir itu anggota kita bergerak, rukuk, sujud. Yang batinnya khusyuk dan lain-lain lagi yang seumpama dengan. Jadi dua salat ini yang sangat berbeza, yang jauh jaraknya. Kita ini duduk dalam kategori mana? Ini yang kita bimbang. Takut kita mampu salat zahir je, tapi batinnya tidak salat. Jadi salat rupanya yang zahir, yang sempurna, maka iaitu syarat-syarat. Syarat ni apa benda? Kita belajar sikitlah ilmu berkaitan dengan syariat ni, dia panggil ilmu usul. Kita belajar ini fiqh, tapi di mana usul kepada fiqh itu sendiri. Jadi ada dua lagi saya tu. Macam hadis kita belajar. Hadis tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, itu hadis. Tapi satu lagi ilmu dipanggil ilmu usulul hadis. Ilmu yang kita nak tahu hadis ni sahih, hadis ni dhaif, hadis ni macam mana, itu dipanggil ilmu usul hadis. Kita belajar fiqh. Satu lagi ilmu dia panggil ilmu usul fiqh, usul al-fiqh. Asas kepada fiqh itu digali, dikorek daripada sumber-sumbernya, Al-Quran, hadis, ijma', kemudian keluarlah dia punya satu hukum. Syarat-syarat itu maksudnya suatu yang mesti ada, itu syarat. Dan dia menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan itu.
tetapi suatu itu tidak berada dalam pekerjaan itu. Ini susah lah kita. Ini yang payah dah. Syaratnya mesti ada. Kalau dia tak ada, tak jadi benda ni. Tapi dia bukan daripada benda itu. Boleh faham? Boleh faham. Kenapa tak faham? Contohnya hari ni, wudu. Wudu ni salat ke syarat nak boleh salat? Syarat nak salat. Orang nak salat, syarat yang pertama mesti ada wudu. Kan gitu? Wudu itu kalau dia tak ada, salatnya tak jadi. Itu dia panggil, dia mesti ada. Kalau tak ada, tak jadi ibadat. Tetapi dia bukan daripada ibadat. Orang tak kata, aku salat ni, apa dah ambil wudu? Tak. Wudu tu wudu, tapi dia syarat kepada sahnya salat. Nanti bila sampai tempat dia, nanti kita cerita panjang sikit. Jadi maksud dia rupa yang zahir itu syarat-syaratnya. Syarat-syarat salat itu seperti ruhnya. Maka rukun-rukunnya, rukun itu beza dengan syarat. Rukun ini mesti ada. Kalau tak ada, tak jadi salat itu. Dan dia sebahagian daripada perkara itu. Jadi panggil, itu beza di antara syarat dengan rukun. Syarat mesti ada. Kalau tak ada, tak jadi. Tapi dia bukan daripada benda itu. Rukun mesti ada. Kalau tak ada, tak jadi. Dan dia termasuk dalam perkara itu. Seperti kita kata, rukun salat, baca Fatihah. Jadi kalau Fatihah tak ada, sah tak sah? Tak sah. Dan Fatihah itu termasuk dalam salat ke tidak? Masuk. Itu dipanggil rukun. Jelas itu cara kita bincang tak? Itu mudah. Kita belajar usul fiqh sikit, kita belajar nanti sampai bab hadis, kita belajar juga ilmu hadis. Ini satu ilmu. Karena ulama kata, kalau kita belajar satu ilmu, jangan tumpu satu je. Bila habis baru nak pusing yang lain. Habis mungkin berapa tahun dah kita belajar itu, akhir sekali tua kat situ je. Dah sedar-sedar baru habis kitab ni. Baru kitab lain bila nak start, habis itu nak mati kita. Itu Imam Ghazali contohnya dalam kitab Ihya dan diikhtisar oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Memang dia letak satu target. Dia kata belajar ilmu ni biar ada asas ini. Kalau tidak nak habis satu, akhirnya sesat lah kita. Kadang-kadang terjadi macam ni. Saya pernah juga terdengar bila jemaah haji datang, dia kata, "Ustaz, saya ni sebenarnya tak boleh pergi haji lagi." Saya kata, "Kenapa?" Sebab ustaz dia kata selagi tak habis kita ni tak boleh pergi haji. Jadi ustaz tu mengajar seminggu sekali, belajar pula dalam setengah muka surat. Kitab tu besar, dia kata banyak tahun lagi saya tu. Dah lah kota tak buat haji lambat dah. Campur dengan kitab ni pula nak pergi lagi lama. Jadi kita campurlah, alhamdulillah. Jadi kita belajar di sini. Kita belajar di sini dua perkara tadi. Yang pertama kita belajar tentang usul dan itu. Baiklah. Kita fahamlah, syarat itu seperti ruhnya. Dan rukun-rukun salat itu seperti kepala. Rukun salat dia ada banyak mana? Kita tengok rukun salat nanti dalam muka surat 7. Dalam kitab kita dia akan sebut nanti insya-Allah. Dan badannya. Jadi kalau tak ada orang tak ada kepala, kita dah bagi tahu dah dalam jalsah kita yang lepas. Orang yang tak ada kepala tak boleh hidup. Boleh hidup tak hidup? Tak mungkin boleh hidup. Orang tak ada kaki tangan boleh hidup lagi. Tapi kalau tak ada kepala, memang tak hidup. Dan sunat ab'ad. Apa dia sunat ab'ad itu? Iaitulah ada beberapa perkara. Sunat ab'ad itu ada 8 perkara yang kita akan bincang nanti. Seperti anggotanya. Kalau tak ada, sempurna. Kalau tak ada, hidup tapi cacat. Tidak sempurna dipanggil. Dan sunat hay'ah. Apa dia sunat hay'ah ni? Letak bagi betul-betul hay'ah, baca dia. Kalau nak tulis Romi ni agak sukar sikit. Hay'ah, kena ada senggang kat tengah. Ada tolak. Kalau tidak jadi hay'ah, tak mana nak baca. Hay'ah. Itu seperti segala bulu perhiasan. Jadi bulu perhiasan ni cantik tak cantik? Cantik lah. Kalau orang lelaki tak ada janggut, tak ada misai tu, dia kata ni apa pula. Jadi tak smart lah, orang panggil tak handsome lah. Itu bandingan rupa yang zahir. Rupa yang zahir tu cantik lah. Bandingan salat itu duduk di situ. Dengan kepalanya, dengan ruhnya, dengan perhiasannya. Dan ada baginya rupa hakikat yang batin. Ini. Yang tiada sempurna sembahyang dan tiada tamamnya. Apa tamam? Sempurna tamam tu. Itu mana tamam. Selalu kita dengar hari ni orang panggil solat tamam.
Salat tamam maknanya salat sempurna. Kalau yang 4, 4. Kalau salat qasar, 4 jadi 2. Itu tamam lawannya qasar. Qasar ringkas. Tamam sempurna, lengkap. Jadi tiada sempurna bagi sembahyang dan tiada tamamnya, tiada tidak lengkap salat itu melainkan dengan mendirikan ia dengan kedua-duanya sekali. Salat nak sempurna dengan cara mana? Dengan cara kita dua-dua kita buat. Salat zahirnya dan batinnya. Maka adapun rupanya yang zahir itu, maka yaitu seperti berdiri dan takbir dan membaca Fatihah dan rukuk dan i'tidal. I'tidal itu berdiri lepas pada kita rukuk, dan 2 sujud, dan duduk antara keduanya, dan duduk tasyahud, dan tahiyah. Apa tahiyah? Kita baca at-tahiyat, dan salam. Inilah daripada segala rukun yang zahir dan sunatnya dan syaratnya. Adapun hakikat yang batin. Hakikat yang batin itu apa? Maka seumpamanya khusyuk. Khusyuk tak apa dia? Dan hadir hati. Khusyuk dengan hati-hati itu kembali tu. Maknanya kita khusyuk dalam salat, kita tak ingat pada benda lain. Kita ingatnya aku salat. Aku duduk dalam salat hari ini. Duduk berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan sempurna ikhlas. Ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sempurna ikhlas. Dan tazallul. Kena tanda arti dia. Tazallul dengan mana? Menghinakan diri kepada Allah. Tazallul dengan arti menghina diri kepada Allah. Mana tak tazallul muslimin dan muslimah? Muka yang paling indah, yang paling cantik, yang kita duk jaga di hari-hari, tengok dalam cermin 3-4 kali sehari tengok dah. Tiba-tiba kita letak muka kita di mana? Di tempat orang pijak. Orang pijak kaki dekat situ. Jadi kita boleh letak, itu makna tazallul. Kita menghina diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tafahum. Dia banyak campur dengan Arab. Jangan marah kepada Syekh ni. Ini bahasa zaman dia. Zaman kita ni campur dengan orang putih. Sama juga. Sebab zaman itu kita tengok kepada masa. Kita tengok mana pengaruh yang lebih kuat. Bila zaman tu orang kuat dengan orang Arab, orang putih pun guna istilah Arab. Guna istilah. Tengok, bacalah secara-cara zaman Andalus. Waktu Islam mentak Andalus. Orang Inggeris pun dia bangga dia apabila dia boleh sebut bahasa Arab. Kita ni kalau sebut bahasa Arab, kita bangga juga dah. Cuma kadang-kadang bertukar ya. Itu bimbang. Tukar anak dengan hantar pun bertukar lagi kita. Dia bersalah dengan kita, ustaz, hantar pergi dulu. Ustaz kata bila pun aku nak pergi, hantar pergi dulu. Ustaz kata kena 2 kali hantar pergi dulu, ustaz buat akhirnya terpaksa juga. Tak apalah. Silalah anak pergi. Kata apa dia? Tukar. Jadi kita tengok di sini dia panggil tafahum bagi ma'ani qira'ah. Tafahum maksudnya memahami. Ma'ani itu makna lah. Dari bahasa Arab ni ma'ani jamak pada perkataan makna tu makna segala erti bacaan. Memahami semua erti bacaan qira'ah dan tasbih yang kita duduk tasbih dalam salat ni, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim tu. Dan lainnya daripada segala wazifah. Wazifah itu makna pekerjaan, perlakuan, amalan sembahyang yang batin. Jadi semua wazifah, tugas-tugas, kerja-kerja buat dalam salat yang batin itu, kita duduk di situ. Jadi kita buat bandingan itu. Maka zahir sembahyang. Sila Ustaz ni. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Maka zahir sembahyang bahagian badan dan anggotanya, dan batin sembahyang bahagian hati dan sir, dan demikian itu tempat tilik hak Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-Nya, yaitu hati dan sir. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, umpamanya orang yang mendirikan
mendirikan rupa sembahyang yang zahirnya jua dan lalai ia daripada hakikatnya yang batin, seperti umpama seorang menghadiahkan bagi raja yang amat besar darajatnya akan seorang dengan ini yang mati tiada roh baginya. Dan seumpama orang yang mentaksir pada mendirikan zahir sembahyang, seumpama ia menghadiahkan kepada raja akan seorang dengan ini yang terpotong anggotanya dan ketiadaan dua matanya, maka adalah ia orang yang menghadiahkan ini dan yang dahulunya melentangkan keduanya itu akan diri keduanya. Bagi raja itu siksa dan murkanya dan marahnya, kerana keduanya ini menghinakan bagi hormat kerajaannya dan meringankan oleh keduanya dengan hak kerajaan. Kemudian katanya, maka tilik olehmu akan diri kamu yang kamu hadiahkan sembahyang kamu kepada Tuhan kamu. Jangan ada seperti itu dan takut olehmu. Kemudian maka takut bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini, maka mewajibkan kamu seksa. Maka hendaklah engkau ketahui akan pada sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala menghadiahkan dan menganugerahkan Tuhanmu akan segala hambanya sembahyang 5 waktu ini, seperti barang yang disebut pada hadis Rasulullah SAW bahawasanya sabda ia, ma utiya 'abdun fid dunya khairan an yu'dala lahu rak'ataini yusalliyahuma. Tiada diberi akan seorang hamba di dalam dunia yang terlebih kebajikan daripada diizinkan baginya pada mengerjakan 2 rakaat yang disembahyangkan akan keduanya. Fafiha yahsulu lahu al-khalwatu ma'ahu wal-infiradu bihi wal-mujalasatu lahu wal-inqita'u ilayhi wa fiha turfa'u an qulubihim al-hujubu wal-astaru wa tujla fiha haqa'iqul asrari wa tashruqu fiha al-anwaru wa fiha takunu al-munajat wal-musafat wa hiya silatun baina al-'abdi wa baina rabbih 'azza wa jalla. Maka padanya hasillah baginya khulwah ia sertanya, dan dapat asing ia dengan dia, dan dapat sekedudukan baginya, dan memutuskan dirinya kepadanya, dan dapat padanya itu mengangkatkan daripada hati mereka itu akan dinding dan tabir yang antaranya dan antara Tuhannya, dan nyatalah padanya itu segala haqa'iq dan asrar, dan teranglah padanya cemerlang segala cahayanya, dan adalah padanya munajat hamba dengan Tuhannya, dan jernih hatinya dan sirnya, dan ialah perhubungan antara hamba dan Tuhannya Azza wa Jalla. Maka zahir sembahyang itu, jadi kita balik kepada huraian bahagian badan dan anggotanya, dan batin sembahyang itu iaitulah hati dan sirnya. Apa makna sir? Rahsia yang tersembunyi dalam hati. Orang kata dalam hati siapa tahu? Memang tak ada yang manusia tahu, tapi Allah yang mengetahui. Dan demikian itu tempat tilik hak Allah Subhanahu wa taala daripada hambanya, iaitu hati dan sir. Jadi tempat tilik, tempat Allah Taala tengok kepada hati manusia. Jadi hati itu salah kata salah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Apa nama Imam Ghazali? Dulu kita sebut dah. Nama apa dia? Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Boleh kalau kita buat anak kita 3 kali macam ni. Tukar abah dengan anak. Panggil Muhammad semua jawab dah. Saya ingat tak bertukar orang Malaysia ni. Letak nama anak apa pun dia tak panggil anak dia. Dia panggil Alung, Angah, Haji. Sampai anak dia bertukar, nama apa orang tanya dia. Tak tahu nama, dia panggil pakai Alung gitu. Jadi nak tengok nama dia 3 kali. Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Gelar dia Abu Hamid. Itu gelaran Abu Hamid. Dilahirkan pada tahun 450 dan dia meninggal pada tahun 505 Hijriah. Dia kata apa? Umpama orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zahir itu, orang yang lakukan salat zahir saja. Ini yang kita bimbang hari ini.
takut-takut kena atas kita, dan lalai ia daripada hakikatnya yang batin. Batinnya tak ada. Apa bandingannya? Seperti umpama seorang menghadiahkan bagi raja yang amat besar darjatnya akan seorang khadam. Dalam kitab kita tu dia tulis apa dengan ini, dia tu, yang betulnya dayang ataupun khadam. Seorang ini pergi hadiah kepada raja seorang khadam. Apa sifat khadam ni? Yang mati tiada ruh baginya. Subhanallah. Kita pergi ke istana, bawa seorang hamba yang mati. Kita kata, ni tuanku, saya nak hadiahkan seorang hamba ni. Raja tengok, dia kata, apa gila ni? Dah, kok mari hak mati. Dan seumpama orang yang mentaksir, yang cuai daripada mendirikan zahir sembahyang, seumpama ia menghadiahkan kepada raja akan seorang dayang, seorang khadam yang terpotong anggotanya dan ketiadaan dua matanya. Berat tak berat? Jadi yang pertama tadi, yang orang salat zahir saja tu, yang lalai pada batin, seperti orang yang hadiah jasad tanpa ruh. Orang yang cuai daripada mendirikan sembahyang ni, maknanya tidak sempurna dia tu. Ia menghadiahkan raja itu orang yang terpotong anggota, hidup lagi tapi cacat dia. Maka adalah orang yang menghadiahkan ini, dan yang dahulunya melentangkan, makna meletakkan, mendedahkan, itu maksud melentangkan. Keduanya itu akan diri keduanya bagi raja. Meletakkan akan diri keduanya bagi raja itu seksa dan murkanya dan marah. Habislah. Dia bagi berat-berat saja. Murkanya, marahnya, segala seksaan dia. Kerana keduanya itu menghina bagi hormat kerajaannya dan meringankan oleh keduanya dengan hak kerajaan. Jadi bandingan ini cukup besar. Seolah-olah orang yang hadiah kepada raja ni, dua keadaan ni berat berlaku. Hadiah hak mati pun berat, hadiah hak cacat pun berat. Raja nak buat apa dengan orang ni? Kemudian katanya, maka tilik oleh kamu akan diri kamu yang kamu hadiahkan sembahyang kepada Tuhan kamu. Allahu Akbar. Coba kita perhati betul-betul. Jangan ada seperti itu. Janganlah kita hadiahkan salat kita ni dalam keadaan yang tak bernyawa ataupun yang terpotong anggota. Dan takut oleh kamu. Kemudian maka takut bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini mewajibkan kamu akan seksa. Allahu Akbar. Jadi kalau kita hadiah macam ni sifat dia kepada raja, yang mewajibkan kita kena seksa. Na'udzubillah. Seksa tak seksa? Seksa. Tapi kena ingatlah, jangan pula bila kita dengar macam ni, kita kata kalau macam ni baik aku terus tak salat je lah. Salat buat apa? Buat salat buat kena seksa. Kalau tak salat pakai terus lari. Ada waswah dia mari. Waswah ni mari daripada mana? Daripada syaitan. Banyak sekali waswas. Karena itulah kita dalam waktu kita hidup ini, kita kena duduk di antara raja dengan khauf. Apa makna raja? Takut dan harap. Takut dengan harap. Takut, kita mengharapkan Allah Ta'ala terima semua amalan kita. Kita husnuzan billah, berbaik sangka dengan Allah bahawa inilah yang termampu aku buat. Tapi jangan berpada setakat itulah. Kata aku dah salah, dah sempurna lah. Mesti ada lagi usaha. Di antara usaha yang kita buat ini, kita belajar bagaimana nak menghadapi suasana-suasana yang cukup gawat dalam hati kita ni. Dan kita cuba meneliti juga apa sebabnya, apa rahsia yang menjadikan hati kita ni tak berapa khusyuk dalam salat. Kenapa? Itu kita tengok nanti sebab-sebabnya, insya-Allah. Maka hendaklah engkau ketahui akan qadar, sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala yang menghadiahkan
dan menganugerahkan oleh Tuhanmu akan sekalian hambanya sembahyang 5 waktu. Kita berhati tengok, kenapa Allah SWT beri kepada kita salat 5 waktu? Yang asalnya salat, kita dah buat kira-kira matematik dah itu. Asal salat ni berapa waktu? 50. Tapi telah dikurangkan dan dicatu, digabungkan 50. Apa istilah kan, ekstrak ke apa benda ni? Yang besar akhir-akhir jadi kecil. 50 jadi 5. Tapi konsepnya mesti 50. Karena itulah aqimis salat lidulukis syamsi. Salat ini mengikut pergerakan matahari. Rasa tak rasa kita? Matahari bergerak, salat. Matahari turun, salat. Matahari tak ada, salat. Cahaya dia betul-betul hilang dah, salat. Jadi kita nampak pergerakan kita, dia bersifat harian, mesti ikut matahari. Kalau yang bersifat bulanan, ikut bulan. Kerana bulan tu dia tak akan naik satu hari satu dah, ya. Kecil, besar, sempurna, badar, kemudian dia turun balik, pusing balik. Ini seperti yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi, diriwayatkan Nabi kita bersabda, ma utiya 'abdun fid dunya khairan an yu'zana lahu rak'atain yusallihima. Tiada diberi akan seorang hamba dalam dunia yang terlebih baik, khairan, lebih baik, lebih besar kebaikannya daripada diizinkan baginya pada mengerjakan 2 rakaat yang disembahyangkan keduanya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tanda hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamil Kabir daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jamil Kabir daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu. Kata ulama hadis, sanad dia dhaif, sanad dia lemah. Tapi ada dalam hadis lain yang sahih. Di antaranya hadis yang Nabi sebut 2 rakaat salat fajar. Ingat tak ingat kita? Siapa dia dapat salat sunat 2 rakaat fajar, bukan salat fardu fajar. Salat sunat fajar 2 rakaat lepas azan. Lepas azan kita salat 2 rakaat. Kan dalam hadis disebut apa? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik kamu dapat salat sunat 2 rakaat fajar ini daripada kamu memiliki geran dunia dan segala isi kandungan. Kita ini ada geran apa? Geran tanah pun tak ada. Yang ada geran rumah. Geran rumah kita, nak kata apa? Kalau rumah tinggi-tinggi tu, rumah kita, lantai kita, atap orang. Atap kita, lantai orang dah. Dinding kita, dinding. Itu yang kita ada. Milik geran sikit. Tapi bandingannya cukup besar. Nabi kata, 2 raka'atil fajri itu khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada kamu miliki geran dunia dan isi kandungan. Geran dunia dan isinya sekali. Berapa banyak isi dunia ni? Besar atau besar? Itu yang dipanggil. Karena itulah disebut di sini 2 rakaat yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk kita salat itu lebih baik daripada kita memiliki dunia daripada isi kandungannya. Itulah terlebih baik daripada diizin baginya 2 rakaat yang kita salat. Besar salat. Ini waktu duha begini, seperti pagi-pagi ini. Kenapa kita diminta melakukan salat sunat duha? Salat tak salat kita? Alhamdulillah. Kalau tak salat lagi pun tak sempat tadi, lepas ni boleh salat lagi kan? Waktu duha ni tak habis, dia habis dekat nak zuhur baru habis. Sebabnya disebut dengan nama salatul awabin. Salat orang yang baik-baik, orang yang banyak kembali kepada Allah. Ketika mana hina tarmudul fisal, Nabi kata ketika panasnya kaki anak unta. Kita sini tak ada unta, tapi anggaran negeri Arab, kaki anak unta tu panas bila? Dalam pukul 9, 10. Ni, kita yang baru pergi minum susu unta tak kata ingat panas kaki. Ni tak tanya, kena pecah kat, buka kat kasut. Sampai dekat anak unta buka kasut test tengok. Pukul berapa dah ni panas. Baru kita boleh tahu dah. Kadang-kadang ada Nabi buat bandingan. Sebab apa? Saya duk teliti 2 salat ini, kenapa Nabi kita beri satu galakan yang besar, iaitulah salatul awabin ketika panas kaki anak unta, salat duha, dan salat di waktu malam. Kerana dua-dua waktu ini waktu manusia sibuk dengan diri masing-masing. Waktu duha, waktu orang sibuk dengan kerja. Tiba-tiba ada hamba Allah Ta'ala ini yang boleh sujud pada Allah Ta'ala di saat itu. Hebat tak hebat orang ni? Hebat. Tapi jangan, kalau orang nak pejabat, jangan pula pergi
Saya ni duha ni ustaz kata 8 rakaat boleh panjang. Orang puas tunggu kat berdiri depan kaunter kita duk salat duha, jangan. Kena ambil waktu lain lah, waktu yang sesuai lah. Ni tanya waktu hari cuti tak salat duha pula, waktu di pejabat tu. Siap dengan telekong apa lagi salat duha kat meja pejabat, jangan. Kita ambil tengok waktu yang sesuai dengan kita lah kan. Baik. Itu cerita tidak ada seorang hamba yang beri kebajikan lebih daripada Allah Ta'ala izinkan kepada kita dapat salat 2 rakaat. Kalau banyak lagi banyak. Bila kita baca hadis ini, diizinkan ayyuzana lahu, diizinkan baginya. Saya memang perhati hadis-hadis seperti ini. Dan hadis-hadis seperti ada beberapa jenis hadis lagi yang Nabi sebut lau ya'lamun nas, kalau manusia tahu. Saya ta'ammul kepada hadis seperti ini dan saya nak ajak juga kita perhati sama-sama. Kenapa dikata yu'zana lahu, diizinkan hamba-Nya lakukan salat 2 rakaat? Sebab kita nampak salat ni satu perkara yang simple, yang mudah, yang tak payah. Tak payah bayar, tak payah ada apa-apa, tak payah booking tempat, senang ya. Tapi kenapa ramai orang tak salat? Ini soalan. Sama juga dengan isu lau ya'lamun nas. Nabi kata kalau manusia ni tahu saf awal itu baik, nescaya mereka akan berebut. Hari ni kita nampak orang tahu ke tak tahu? Tahu ke tak tahu? Macam tak tahu. Tahu, tapi jadi tak tahu. Kenapa? Ini sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia mula hadis ni lau ya'lamun nas, kalau manusia tahu. Cuba tuan-tuan perhati lagi hadis-hadis seumpama ini yang kita buat kaji teliti tentang hadis-hadis targhib yang Nabi kita beri galakan. Dia mula dengan perkataan kalau orang ni tahu, kalau orang ni tahu, kalau orang ni tahu. Allahu akbar. Baru kita nampak bahawa Nabi kata kalau dia tahu, seolah-olah satu sindiran yang cukup tajam kepada kita. Memang tak tahu, sebab itulah kamu tidak berebut nak duduk di sahawat. Berebut tak berebut kita? Tak berebut. Saya yakin lah, pergilah masa mana pun, alhamdulillah tempatnya ada. Itu di antara hadis tadi. Fa fiha yahsulu lahul khalwatu ma'ah wal infiradu bihi wal mujalasatu lah wal inqita'u ilayhi wa fiha turfa'ul hujub wal astar wa tujla fiha haqa'iqul asrar wa tashruqu fiha al anwar wa fiha takunul munajat wal musafah wa hiya silatun bainal 'abdi wa baina rabbih 'azza wa jalla. Maka padanya itu kembali pada salat. Fiha yani fi salat. Hasillah baginya khulwat. Khulwat di sini dengan makna bersendirian bersama Allah. Bukan khulwat yang jawab agama cari itu, jangan. Itu khulwat dengan orang. Akan khulwat itu berat kita. Jangan cari pasal. Na'udzubillah min zalik. Khulwat ia bersertanya beserta siapa? Serta Allah. Dan dapat asing menyendiri ia dengannya dan dapat berkesedudukan baginya dan memutuskan dirinya daripada makhluk kepada Allah, dan dapat padanya itu mengangkatkan daripada hati mereka itu akan dinding dan tabir yang antaranya dan antara Tuhannya. Tengok, salat ini tidak ada dinding di antara kita dengan Tuhan. Karena itulah bahasa komunikasinya mesti bahasa Arab, tak boleh bahasa lain. Tuhan tahu semua bahasa, tapi dia buat satu standard salat ini bahasa Arab. Imam Syafi'i disebutkan kita wajib mengaji bahasa Arab. Inilah. Dan nyatalah padanya itu segala haqa'iq. Apa haqa'iq? Hakikat kebenaran. Haqa'iq dengan mana hakikat kebenaran. Dan asrar. Apa dia asrar? Rahsia-rahsia. Dan teranglah padanya cemerlang segala cahayanya, cahaya iman. Dan adalah padanya munajat. Apa makna munajat? Perhubungan kita, rintihan kita, rayu kita, bisikan kita antara hamba dengan Tuhannya. Sebab tu dia panggil munajat. Apa makna munajat? Yunaji, mana seorang ini merintih, merayu kepada Tuhan dengan cara kita bersendirian. Tapi zaman kita hari ni tukar sikit format. Bila panggil munajat, kita kena panggil ustaz mari kuat-kuat dengan lagu-lagu menangis. Munajat itu maksudnya yunaji. Apa makna yunaji? Kita berbisik dengan Tuhan. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, banyaknya dosa hamba Engkau ini, besarnya nikmat Engkau ke atasku. Mengapalah hati ini keras tidak mau tunduk kepada Engkau. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak beri kepada aku keampunan,
Engkau tidak beri kepada aku taufik dan hidayah. Aku ada dalam keadaan. Jadi kita bercakap dengan Tuhan seorang-seorang pada waktu malam. Itu makna yunaji rabbahu, menghadap, berbisik dengan Tuhan. Itu makna munajat dengan Allah. Jadi kita ini bila munajat lain pula formatnya. Itu masa dah zaman sudah akhir ni lain cerita lah. Tapi asal makna munajat itu dengan makna bisikan seorang hamba dengan Tuhan. Jadi dalam salat ini kita dapat munajat dengan Tuhan. Dan jernih hatinya, sirnya, rahsia batinnya, dan ialah perhubungan antara hamba dan Tuhannya. Kalau kita nak berhubung dengan Allah, tak payah pergi jauh-jauh, ambil je wudu, sujudlah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah kita bercakap dengan Tuhan. Susah hati, susah apa segala masalah yang timbul dalam kehidupan kita, terus kembali kepada Allah. Ambil wudu, salat. Waktu mana kita susah, waktu itulah kita salat. Ini tak bila kita salat, kita tangguh lagi, pergi cari benda tu, cari benda ni, tak akan jumpa. Tidak akan jumpa penyelesaian, solusi yang sebenar kalau kita tidak munajat dengan Allah, Tuhan segala Rabbul Alamin, Tuhan yang memiliki segala alam. Pergi jumpa ini, jumpa orang ini. Kita kena jumpa, kalau sakit jumpa doktor, ambil ubat, tapi ubat tu apa gantak dah kita makan. Saya duk cek tengok orang yang sakit jantung contohnya, daripada muda sampai tua, kalau kita timbang dia punya ubat tu, berguni boleh jadi. Nampak tak kira? Tapi sakit tu situ juga, tak hilang-hilang juga. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Kan Nabi Ibrahim cerita, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Tapi ikhtiar manusia tak boleh lari. Yang kita nak di sini munajat. Kenapa kita tidak munajat dengan Allah? Bila mari timbul isu susah, duk tulis dalam Facebook ya, aku gini. Apa cara dengan sahabat-sahabat? Mu dengan Facebook dengan Allah, dengan Allah Taala. Tak pun. Jadi kita Facebook kita dengan siapa? Dengan Allah. Ada masalah, kembali kepada Allah. Sujud kita kepada Allah, zikir kita kepada Allah, munajat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apa makna munajat? Berbisik kita. La khaira fi katsirin min najwa. Itu najwa. Saya tak nak cerita tentang nama pula ni. Dia kata nama, ada tanya ustaz tentang nama-nama. Ini timbul macam-macam tempat kita ni. Nama anak cinglah, anak iblis, anak syaitan ada. Kita tak ada. Nama-nama yang baik-baik itu tidak menjadi masalah. Kata Imam Ali At-Tirmizi, apa baca? Kata Muhammad bin Ali At-Tirmizi radhiyallahu anhu, bermula sembahyang itu imaduddin, dan ialah yang pertama yang difardukan dia Allah Taala atas segala muslimin, itu sembahyang. Bermula sembahyang itu berhadap Allah Taala atas segala hamba-Nya, supaya berhadap segala hamba itu kepadanya di dalam rupa kehambaan dengan keadaan tazallulan, yakni merendahkan dirinya, dan tasliman, yakni menyerahkan dirinya bagi Tuhannya, dan tabadzulan, yakni hina, dan tafaddu'an, yakni dengan khudu', dan takhashu'an, yakni dengan khusyuk, dan tarabbuban, yakni gemar dan suka, dan tamalluqa, yakni dengan rindu dendam. Maka wukuf itu, yakni berdiri itu rupa tazallulan, dan takbir itu rupa taslim, dan sanad dan tilawah itu rupa tabazzul, dan rukuk itu rupa tafaddu'an, dan sujud itu rupa takhasyu', dan julus itu rupa tarbuba, dan tasyahud itu rupa tamalluk. Maka berhadap segala hamba kepada Allah Ta'ala dengan ini sekadanya, supaya berhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas mereka itu dengan tarahum, yakni dengan kasihnya dan lembutnya, dan berhadapnya, dan diterimanya, dan hampirkan kepadanya. Maka tiada sesuatu daripada pekerjaan agama yang terlebih besar daripada ini. Dan sabda Nabi SAW, bermula sembahyang itu nur,
dan lagi sabdanya sentiasa Allah berhadap atas hamba dan dengan mukanya selama berkekalan ia di dalam sembahyang, dan bahawasanya Allah SWT mendirikan mukanya kepada seorang kamu selama ada berkekalan terhadap ia atasnya, dan kerana inilah adalah sembahyang sangat banyak faedahnya, lagi ia membukakan hati dan orang yang kebapaan dan yang mempunyai daruri daripada ahli dulu. Maka Baik, kita tengok apa kata Muhammad Ali At-Tirmizi. Muhammad Ali At-Tirmizi ni tengok nama dia Muhammad bin Ali bin Al-Hasan bin Bishr Abu Abdullah, yang masyhur dalam penulisan ni dia panggil Al-Hakim At-Tirmizi. Bukan Imam Tirmizi yang tulis hadis tu. Itu nama dia Abu Isa At-Tirmizi. Kalau kita kata Imam At-Tirmizi, hadis ini riwayat oleh At-Tirmizi, itu nama dia, gelaran dia Abu Isa At-Tirmizi. Lain. Yang ni nama dia Al-Hakim At-Tirmizi. Seorang pengkaji, seorang ahli sufi yang zahid, yang mempunyai beberapa buah karangan. Di antara kitabnya Nawadirul Usul fi Ahaditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di antara kitab dia As-Salah wa Maqasiduha. Salat dan matlamat objektif salat. Jadi mungkin dalam inilah yang dia cerita tentang salat. Jadi Hakim At-Tirmizi bukan Imam At-Tirmizi. Jauh jarak dua tu. Imam At-Tirmizi seorang yang pakar dalam bidang hadis. Yang Hakim ni banyak mengumpulkan hadis, tapi hadis dia banyak yang lemah, yang tidak sahih. Jadi apa dia kata? Bermula sembahyang itu imaduddin, tiang agama. Dan ialah yang pertama yang diperdukan oleh Allah Ta'ala akan sekalian muslimin. Atas segala orang muslimin itu sembahyang. Jadi dalam hadis lain kan as-salatu imaduddin ada disebut. Tapi dia kata-kata di sini salat itu tiang agama. Imaduddin maksudnya tiang agama. Dan yang pertama diperdukan salat ini bila? Selepas daripada menerima asy-syahadah. Bila orang kita terima syahadah, yang pertama dia kena buat salat. Karena salat ini dalam rangkaian rukun Islam, dia rukun yang kedua. Bandingan dia buat di sini apa? Bermula sembahyang itu berhadap Allah Ta'ala akan sekalian hambanya, supaya berhadap segala hamba itu kepadanya dalam rupa kehambaan. Allah Ta'ala tengok kepada hamba dia dalam rupa kehambaan, dengan keadaannya tazallulan. Kita tak komah itu. Tazallulan yakni merendahkan dirinya. Jadi kita dalam salat ini kita merendahkan, tazallul, merendahkan diri. Kena ingatlah falsafah salat duduk di mana? Duduk di sini. Yang pertama tazallul. Seorang yang salat mesti merendahkan diri kepada Allah. Tak boleh kita salat dengan cara action yang tersendiri. Seperti hari ini saya tengok ramai orang kita salat agak relax, dia panggil salat cara relax sikit. Iaitulah salat di atas kursi. Tak salah kalau dia sakit sungguh. Yang saya bimbang, yang saya tengok setengah orang ni dia boleh pikul kursi pergi pasar. Kita tengok dekat Masjid Nabawi tu, waktu salat duduk atas kursi. Lepas salat, lepas tarawih tu dia pusing masjid tu. Habis kedah dia masuk pikul kursi dia tu. Itu masalah apa kita? Saya buat bandingan jauh-jauh lah dekat kita kan. Marah pula orang sini kan. Jadi kita nak nilai orang ni boleh salat tazallul, menghina diri, sanggup ke tidak tuan-tuan muslimin dan muslimat? Tak nak sujud, tak nak letak dahi kita ni di atas lantai sujud kepada Allah Ta'ala seumur hidup. Itu jadi masalah. Selagi kita boleh, selagi boleh turun sujud, kita kena sujud. Selagi boleh turun sujud, kena sujud. Ada saya sakit, kata nilai lah sakit setakat mana. Setakat mana kesakitan yang kita ada? Boleh memang ada dalam Islam, boleh duduk. Tak boleh duduk, boleh baring. Tak boleh baring, bergerak dengan kelompok mata je, boleh. Tapi penilaian tu mesti kena tengok. Ada saya cek tengok beberapa orang dia duduk atas kursi, bila kita nasihat dia supaya turun duduk di bawah, kerana dia tak berlaku, berdiri pun tidak, qiyamnya tidak.
Rukun sekian. Sujud pun tidak. Jadi yang mana satu awak nak pakai? Itu saya tak boleh berdiri lama ke bawah. Aku duduk atas lantai. Sujud bolehlah buat. Boleh akhirnya kalau kita suruh, tapi nak bermanja-manja dengan salat. Jadi kita kena ingat. Kalau nak salat sunat tak apa. Tapi salat fardu turunlah daripada kursi. Tak usahlah, tidak ada salat VIP dalam salat ini. Nah, jadi kita kenapa? Karena tazallul, kita nak menghina, merendahkan diri kepada Allah. Tempat yang paling hampir seorang manusia dengan Allah, di mana Nabi kita beritahu, wa huwa sajidun, dalam keadaan dia sujud. Jadi kalau orang ni tak sujud dah, tak dahi dia seumur hidup dah, bagaimana keadaannya? Nah, jadi kalau orang betul-betul tak mampu, kita kembali kepada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak taklif lebih daripada kemampuan kita. Alhamdulillah. Ini dipanggil syariat Islam ni syariat al-yusr wa adamil haraj. Syariat yang mudah dan tidak menyusahkan. Siapa kata Islam itu menyusahkan? Tidak. Nah, karena itulah saya dalam buku yang baru terbit itu, yang saya tolong aturkan, nama dia Keindahan Islam. Mungkin ada jemaah yang sudah dapat buku ini, coba tengok. Keindahan Islam itu cantik. Karena di dalamnya kita cerita tentang sebahagian daripada rahsia syariat yang sempat dikorek dan dikali. Banyak lagi lah rahsia syariat. Kan disebut oleh ulama alimaha man alimaha. Ada orang yang tahu dan ada orang yang tak tahu. Tak semestinya kita tahu. Kita kena buat. Tapi bila kita tahu, lagi kita rasa nampak cantik keindahannya. Macam kita tengok ni, oh cantik bangunan masjid negara. Betul. Imam bertunjuk, oh ini buat daripada sana, ini made in. Jadi kita rasa lagi kagum kepada kecantikan yang sudah ada. Kita tahu syariat Islam tu cantik. Tapi kalau kita tahu apa benda bahan ni yang kenapa cantik, kita rasa lagi tertarik, lagi menarik. Lebih-lebih lagi di zaman kita hari ini, di zaman orang duk perli syariat. Orang perli syariat Islam. Syariat Islam ni ganas, teroris lah Islam ini sempit, menyusahkan umat. Siapa kata Islam itu sempit? Yang menyempitkan Islam itu kita sendiri yang menyempitkan dia. Saya baca dalam satu buku cantik lah yang ditulis seorang ulama Azhar. Dia kata waktu aku belajar mengajar di salah sebuah universiti di negara Arab, di Jazair disebut, tajuk dia Turasunal Islam. Dia kata apa? Dia kata sempitnya orang di kawasan ni pada waktu itu, waktu belajar macam ni, yang laki-laki sebelah, yang perempuan sebelah. Bila budak pelajar perempuan nak tanya soalan, yang laki-laki duk jeling tengok. Tak boleh tanya soalan. Kalau tanya, balik keluar kelas nanti, pelajar perempuan ni kena condemn, kena kritik, kena apa? Sebab dia kata suara tu aurat. Allah. Nak tanya soalan dengan ustaz pun tak boleh. Jadi Syekh tu kata akhirnya, untuk tidak menimbulkan masalah, dia lepas budak pelajar-pelajar ni boleh tanya dengan bertulis. Tak boleh tulis juga, hantar bagi. Supaya tidak menimbulkan masalah dengan pelajar-pelajar laki-laki. Sampai begitu kesempitan. Kita yang menyempitkan. Islam itu tidak sempit. Tapi kita jangan buka luah sampai tak ada pintu pula. Itu dia panggil bukan agama pula nanti kan. Baik. Balik semula kepada cerita kita. Bermula sembahyang itu berhadap Allah Ta'ala di atas segala hambanya, supaya berhadap segala hamba itu kepadanya dalam rupa kehambaan, dengan keadaannya tazallulan, yakni merendah diri, dan tasliman, yakni menyerahkan diri bagi Tuhannya, dan tabazzulan, yakni hina, dalam keadaan dia hina, dan takhaddu'an, yakni khudu', dan takhasyu'an, yakni khusyuk', dan taraghuban, yakni gemar. Apa makna gemar? Sangat ingin dia kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mana takhad ini gemar. Dan suka, dan tamallukan, yakni rindu dendam dia kepada Allah. Rindu dia kepada Allah dengan cara mendirikan salat. Maka wukuf itu, apa makna wukuf? Yakni berdiri itu. Rupa tazallul kita letak situ. Kita tengok satu-satu bandingan salat ini. Berdiri menunjukkan rupa tazallul, rupa kita kehinaan. Dan takbir itu rupa taslim. Taslim apa makna? Serah diri. Dan sana, apa dia sana? Pujian. Dan tilawah. Tilawah ni tak boleh terjemah dah kan? Semua orang tahu dah, majlis tilawatul Quran. Tapi setengah orang ni salah faham pula. Bila sebut tilawah, berlagu dulu, merah muka baru jadi tilawah. Tilawah tu maksudnya bacaan. Tilawah dengan mana bacaan. Jadi kita, sebab kita biasa satu istilah yang diguna dalam satu benda, dia akan jadi istilah tu pergi ke situ. Kita kata, mari kita tilawah Quran, tak angkat tangan lalu, berlagu.
Nah, itu tilawah musabaqah dipanggil itu. Dan rupa tabazzul, apa makna tabazzul tadi? Tabazzulan, yakni hina diri itu. Dan bacaan, sana dan tilawah itu rupa kepada tabazzul. Dan rukuk itu rupa takhaddu'. Dan sujud itu rupa takhasyuk. Dan julus, apa dia julus? Duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat itu rupa taraghub. Dan tasyahud itu rupa tamalluk. Ini perbahasan dari sudut istilah-istilah yang digunakan. Setelah kita tahu salat itu semuanya indah, tapi bila kita ada kategori gini, orang panggil dari sudut perbahasan, dari sudut maknawiyahnya. Maka berhadap segala hamba kepada Allah Ta'ala dengan sekaliannya, dengan sekalian sifat-sifat yang tersebut itu, supaya berhadap Allah Ta'ala ke atas mereka dengan tarahum. Letak bagi betul, tarahum, yakni dengan kasihannya dan lemah lembutnya, dan berhadap dan diterimanya dan hampirkan kepadanya. Maka tiada suatu daripada pekerjaan agama yang terlebih besar daripadanya. Tidak ada satu yang lebih besar daripada salat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bermula sembahyang itu nur. Sembahyang itu nur. Dalam bahasa Arab kata was-salatu nurun, was-salatu nur. Tanda itu, hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Imam Muslim nombor hadisnya 223 daripada Abi Malik Al-Ash'ari, seorang sahabat nama dia Abu Malik Al-Ash'ari. Hadisnya panjang. Dia kata, Nabi kata as-sadaqatu burhan was-salatu nurun. Was-sadaqatu burhan, salat itu cahaya, sedekah itu burhan. Apa makna burhan? Tanda seorang itu beriman. Sebab bukan senang kita nak keluar duit ni bagi derma kan. Dan lagi diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sentiasalah Allah Subhanahu wa taala berhadap atas hamba-Nya dengan mukanya selama berkekalan ia dalam sembahyang. Jadi Allah Taala akan berhadap kepada kita, tengok pada hamba-Nya selagi orang itu duduk dalam salat. Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mendirikan mukanya kepada seorang kamu selama ada berkekalan berhadap ia atasnya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Al-Musannaf daripada Ibnu Mas'ud dan juga diriwayat oleh Imam Asyuti dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur. Dan kerana inilah sembahyang sangat banyak faedahnya, lagi ia membukakan bagi hati bagi orang yang kepapaan. Allahu Akbar. Tengok, kita tu tengok di sini yang tadi bandingan salat. Yang ni kita tengok faedah salat duduk di mana. Membuka hati bagi orang yang papa. Orang papa ni orang miskin. Papa ni lebih pada miskin lagi tak? Biasa dia kata kalau papa, ada lagi jawapannya kedana lagi. Papa kedana, mana habislah. Kemuncak kepada kemiskinan duduk di situ, papa kedana. Gitu. Kan ada istilah lain. Papa kedana. Orang yang kepapa, mana yang orang yang sangat berhajat. Dan yang mempunyai daruri, sesuatu daruri maknanya sesuatu yang diperlukan daripada ahli qulub, daripada golongan yang membersihkan hati. Orang yang nak bersihkan hati, solatlah banyak. Lagi tak khusyuk, lagi tu kita salat. Lagi tak khusyuk, salat lagi. Jangan boleh kita kata aku ni kalau solat pun tak ada apa. Sebab tak khusyuk lah. Itu syaitan sudah masuk. Syaitan ini bijak dia. Dia masuk ikut lorong yang sepatutnya. Dia tak masuk ikut no entry. Dia akan masuk ikut lorong yang dibenarkan. Kita tak faham pula lorong entry macam mana. Bandingkan kalau kita buat jadi tak faham pula, susah. Akhir sekali kata-kata apa anak perlu disyaratkan pula, jadi susah. Syarah di atas syarah. Contohnya kita ini, puan-puan yang sudah ada di masjid, yang muslimiyah dengan kopiahnya. Syaitan tak mari, dah ajak kita, mari malam ni kita pergi dekat mana-mana tempat orang duduk apa ni berpesta ke situ. Dia tak pergi dah. Dia tahu kalau mari ajak orang ni tak pergi ni.
Orang baik macam kita ni insya-Allah tak pergi dah. Tapi dia masuk ikut lorong yang sesuai dengan kita pula. Lorong mana masuk? Lorong was-was. Berapa ramai orang telefon saya panjang di situ. Kadang-kadang kita berletih nak dengar di situ dia. Ceritanya satu je. Dia beli berucak. Berucak ni jatuh dalam air dia. Akhir sekali dia korek berucak ni buat. Biasanya orang kata berucak ni daripada bulu babi. Air pula dah kena baju, dah kena rumah, habis bantu rumah nak sama habis. Dia tanya saya macam mana saya? Saya kata berapa lori mau angkat tanah, mau basuh rumah. Was-was tu mari tengok dalam ni. Menyusahkan dia, akhir sekali dia was-was habis. Buka rumah dia tak ada salat, akhirnya dia ambil sejadah dia pergi salat kat luar rumah sebab belum sama lagi. Apa cerita sampai begitu sekali? Cerdik tak cerdik syaitan? Tak ada lah yang paling cerdik atas dunia daripada syaitan, tak ada. Yang paling jenius sekali dalam bab perancangan dan strategi. Siapa dia? Syaitan. Itu dia panggil dia masuk ikut lorong yang sepatutnya. Banyak lagi lah cerita pelik ni. Maka kerana inilah sembahyang itu sangat banyak faedahnya. Kita lihat siapa baca pula. Maka muliakan akan mereka itu terkadang mendirikan sembahyang, maka hilang pada hatinya daripada tiap-tiap yang digemarinya dan yang disukakannya, dan hilanglah daripada hatinya daripada itu akan segala yang dikasihnya yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana inilah firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Suruh olehmu akan ahli kamu dengan mendirikan sembahyang dan sabar ia atasnya tiada kami kita kan kamu rezeki kami yang memberi rezeki akan kamu. Baik, terima kasih. Jadi kita tengok faedah salat itu. Apa dia lagi? Maka muliakan akan mereka itu tatkala mendirikan salat. Jadi orang yang mulia ni orang yang mendirikan salat. Maka hilang pada hatinya daripada tiap-tiap yang digemarnya, yang disukainya. Di dalam salat ni kita tak nak mikir benda yang kita suka. Dan hilanglah daripada hatinya itu daripada itu akan segala yang dikasihnya yang lain daripada Allah. Itu sepatutnya bila kita salat tidak ada lagi dalam hati kita kecuali kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kerana inilah firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ayat ini daripada surah Taha ayat 132. Surah Taha ayat 132. Suruh oleh kamu akan ahli kamu. Jadi perintahkan, suruhkan keluarga kamu dengan mendirikan salat. Ini perintah. Perintah Allah Ta'ala kepada wali, kepada bapa, kepada ibu, kepada penjaga. Suruh ahli kita. Manakala suami suruh isteri dan anak-anak. Mak dia suruh anak-anak dia. Dan sabar ia atasnya. Tengok. Kenapa Allah Ta'ala bila suruh salat wastabir 'alaiha. Tengok ini rahsia ayat. Naklah kamu sabar nak suruh anakmu salat. Sebab salat ni berapa kali satu hari? 5 kali sehari. Tiap-tiap hari bersifat harian. Kita pagi-pagi nak kejut anak bangun salat ni senang ke payah? Allahu Akbar. Dalam 5 orang 6 orang anak tu adalah yang payahnya. Yang menurut mak dia ke ayah dia tu adalah ada. Kau tak boleh sebut tu. Senyumlah ada. Jadi ada yang payah. Jadi hak payah ni Allah Ta'ala Maha tahu. Kena kejut dia, kadang-kadang angkat masuk dalam bilik air suruh mandi. Mak dia keluar mari tengok ada pula tempat tidur. Nak kata apa je? Wastabir 'alaiha. Tuhan kata sabar, jangan kata biarlah budak-budak. Tak. Sabar. Sebab
Pada arah ini menunjukkan satu benda yang payah, yang sukar. Nak jaga salat suka. Wastabir 'alaiha. Tengok. La nas'aluka rizqan. Kami tidak minta rezeki denganmu. Tuhan kata aku kami minta kamu rezeki. Ini kita sibuk kejut anak tu saya tak sempat nak pergi kerja dah. Sebab apa? Kenapa tak kejut awal-awal dan nak pergi kerja? Kerana nak cari rezeki tak sempat nak jaga anak salat. Lah. Tuhan sebut di sini, nahnu narzuquka, kami yang beri rezeki pada kamu. Tengok. Ini dua sebab. Salat kenapa ada kaitan dengan sabar dan ada kaitan dengan rezeki. Dua ini ayat yang menunjukkan kepada kita cukup tinggi perbahasannya. Kalau kita nak faham falsafah dua ayat ni pun sudah cukup saya kira. Kaitan salat, coba tuan-tuan yang boleh menulis ni, yang ada tajuk ni boleh buat lah. Nak menulis karangan ke apa benda. Apa kaitan di antara salat, sabar dengan rezeki? Sebab kita tengok punca orang tak salat ni, inilah benda. Yang pertama dia tak boleh sabar tentang menanggung, nak berhenti payah, nak apa payah. Dan satu lagi nak kejar masa rezeki. Sibuk, kenapa tak salat? Sibuk dengan meeting, sibuk dengan ni, sibuk dengan ni. Akhir sekali salat tak ada. Tak, Tuhan kata kaitan salat dengan rezeki cukup tinggi darjat. Tuan-tuan letak di situ bahawa ayat ini satu kaitan yang cukup besar. Maka sebenarlah bahawa adalah ia, yakni salat itu tempat sejuk mata hati hamba Allah yang arifin. Arifin, orang yang mengenali Allah. Arifin dengan makna orang yang kenal Allah. Dan dengan dia tetap mata hatinya, iaitu ibarat daripada suka dan kesenangan. Orang senang, orang kenal. Dan lazat pada hasil padanya, lazat dalam hasil salat. Sehingga muwafaqah dan berjinak-jinak dengan dirinya. Tetapi bersalah-salahan ia dengan sebab bersalahan dengan martabat kelakuan dan maqam. Apa mana maqam? Kedudukan. Itu mana maqam mereka itu. Dengan sekira makrifahnya, dengan kira pengetahuan dia, kenal dia kepada Allah Ta'ala berbeza. Orang yang kenal Allah, salat dia lain, khusyuk dia lain. Kita yang kenal Allah Ta'ala sikit-sikit, cara kita, tapi salat tetap berlaku. Itu dia panggil maqam. Kalau kita sebut maqam tu makna tempat berdiri. Dari segi bahasanya maqam makna tempat berdiri. Kan kita pergi Mekah tu ada satu batu dekat Kaabah, dipanggil batu apa tu? Maqamu Ibrahim. Ini tempat Nabi Ibrahim berdiri. Itu makna maqam. Cuma yang saya duk cari je bahasa bila nak guna maqam ni kepada kubur. Maqam kepada kubur. Boleh jadi dia kata tempat duduk situ. Orang tu letak sini, dia tak bergerak-gerak di situ je. Agaknya lah. Tapi kalau kita tengok dalam bahasa Melayu memang ada. Dia tadi maqam. Dia tak kata makam dengan Q, makam. Boleh jadi bahasa dia bahasa Melayu saja. Makam ni tidak diguna dalam bahasa Arab. Orang Arab tak guna kubur tu pada makam. Makam tu makna makam apa ni? Makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdiri. Riwayat daripada daripada Hasan. Hasan ni biasanya kalau sebut Hasan dalam riwayat ini orang panggil Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Seorang ulama yang hebat ya. Hebat Hasan Basri ni, siapa tak kenal dia? Dulu kita cerita dah tentang dia dengan cerita Rabi'atul Adawiyah tu. Ingat lagi tak? Yang saya kata cerita ni menghina wanita ni. Kata ingat? Kena ulang balik. Sudah. Dia main cerita ulang balik ni. Tengok dari rakaman kan? Rakaman kita ada. Kata Hasan Basri rahimahullah bahawasanya Nabi kita bersabda, Hasan, tengok dia kata di sini Hasan Nabi kita bersabda. Jadi payah sikit. Sebabnya hadis ini, kalau hadis Hasan ni ulama tabi'in. Tengok kita mengaji ilmu hadis. Yang saya kata tadi kita belajar ilmu hadis. Macam mana Hasan tabi'i boleh kata Nabi bersabda? Dia tak dengar Nabi. Dia tak dengar, dia tak jumpa dengan Nabi. Kalau dia jumpa Nabi, dia jadi sahabat. Dia tabi'i. Tentu ada di sana ada sahabat yang gugur. Jadi setelah diteliti dalam hadis ini daripada Jabir radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jabir kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
masalus salawatil khamsi kamasali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum. Jadi itu lafaz hadis bahasa Arab. Umpama sembahyang 5 waktu itu seumpama sungai yang deras, sungai yang berlari di depan pintu rumah kamu. Jadi di depan rumah kita ada sungai yang berlari. Lagi banyak airnya yang ia mandi padanya tiap-tiap hari 5 kali. Ini sesuai sangatlah hadis ini dengan orang Melayu. Betul. Orang Melayu berapa kali mandi sehari? 5 kali. Saya nak pergi masjid dia mandi. Tak apa. Ketika air banyak tak ada air dia senyap. Maka apa yang tinggal dari atasnya daripada karat. Mana bandingan kalau orang ini mandi 5 kali satu hari, apa lagi yang tinggal karat di tubuh kita? Tentulah tadi sudah tidak ada karat lagi. Jadi kita nak mandi itu sebab apa? Kan banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini, hadis Hasan ini, wa qala al-Hasan wa ma yubqi dzalika min ad-daran. Jadi Hasannya ulas pada hadis ini, dia kata apa lagi yang tinggal daripada kotoran kalau mandi 5 kali satu hari. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim dengan nombor hadisnya 668. Hadis ini riwayat Muslim, nombornya 668. Jadi Allah Ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat bandingan bahawa salat itu seperti orang mandi, kerana setiap kali kita salat gugurlah dosa dan kesalahan kita. Dan bahawasanya 5 waktu itu menyucikan daripada segala dosanya, tiada tinggal satu dosa melainkan diampun akan dia. Tak tinggal dosa kecuali diampunkan dosanya, melainkan dosa-dosa besar yang berkendak ia kepada taubat. Dosa besar ni perlu kepada taubat. Berapa dosa besar ada? Kita belum pernah lagi tengok. Kalau tuan-tuan tengok dalam Kitabul Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia telah menyenaraikan sebanyak 70 dosa besar. 70 dosa. Ada lagi dalam nuskah lain, nuskah yang ringkas, 76 dosa besar. Dalam sebuah buku yang saya baca lagi, nama buku kita Iman, hakikat pembatalan dia senaraikan situ sebanyak 93 dosa besar. Dalam Kitabul Kabair Kitabuz Zawajir bagi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyenaraikan 400 lebih dosa besar. Banyak. Jadi kadang-kadang kita tak perasan kita buat satu benda yang kita tidak tahu. Jadi tentang dosa besar ini saya telah baca, mungkin tengok dalam rakaman dalam itu saya tulis cari dosa besar. Saya dah rakam setiap dosa itu kita buat pembacaannya. Tuan-tuan boleh rakam lah. Kita nak baca di sini mungkin tak ada masalah. Dosa besar itu banyak. Jadi kita belajar satu-satu. Dosa yang paling rapat, yang kita paling takut sekali, dosa syirik pada Allah Azza wa Jalla. Syirik yang paling kita takut sekali. Dan senarai kategori menjadi syirik itu yang kita rasa perlu sangat kita belajar. Yang saya dah syorkan, saya dah cadangkan di antara buku yang cantik untuk tuan-tuan rujuk, yang menjadi rujukan kepada kerajaan Malaysia ini, iaitulah Kitab Mestika Hadis. Kitab Mestika Hadis jilid yang pertama, bab yang ke-7, perkara wajib, dalam bab yang ke-7 wajib menjaga iman dan Islam. Di situ dia huraikan panjang berapa kategori benda-benda yang boleh merusakkan iman. Untuk yang tak sempat nak baca, boleh cari perkara-perkara yang merusakkan iman dalam rakaman yang telah saya buat itu. Sudah ada. Tengoklah. Hari ini kita belajarlah. Dulu saya kata ilmu ni tak boleh ambil dengan WW. Tapi hari ini bolehlah kita ambil kalau tak ada jalan lain. Kalau tahu mana WW? Kan rujukan kita semuanya W hari ini. Orang tulis rujukan semua kat belakang tu. Rujukan dia satu W. 3 kali W dah. Lepas tu baru dia cari. Jadi hari ini W pun tak apa, tapi kena pastikan keaslian dia. Karena W hari ini cukup bahaya apabila orang buat kad. Dia potong orang ni, dia masuk sini. Yang kita tak kata jadi kata. Yang kita kata dia tak kata pula. Itu jadi fitnah. Zaman sekarang ni dia panggil fitnah triple W. Itu istilah saya lah. Dan riwayat daripada Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, dia kata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubadah ibn Samit ni siapa? Seorang sahabat. Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji al-Madani, ahadun nuqaba Badri, seorang sahabat yang sempat perang Badar. Dia kata dia meninggal pada tahun 34, umur dia 72 tahun. Ubadah.
Ubadah kata apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud 5 sembahyang ini diperlukan oleh Allah Taala akan segala hamba-Nya. Maka sesiapa yang mendatangkan dia dengan dia, siapa yang melakukan salat itu dengan sempurna dan tiada dikurangkan haknya, yang mengurangkan dia adalah baginya pada Allah janjinya bahawa Allah Taala masukkan dia ke dalam syurga. Allahu Akbar. Besarnya janji Allah Taala ini. Dan siapa yang meninggalkan dia dan meringankan haknya, kita main-main je dengan salat, tak apalah, nanti qada je tu. Tiada ada baginya pada Allah Taala itu janji, Tuhan tak janji dah nak bagi syurga. Maka jika dikendaki dikasihankan dia, kalau Tuhan nak kesianlah. Dan jika dikendaki diseksa akan dia. Tulis hadis ini riwayat oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Sanad yang sahih. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang laki-laki sesungguhnya ia sembahyang dan kesalahannya dihantarkan di atas kepalanya. Orang ini duk salah, kesalahannya duk naik atas kepala dia. Maka tiap-tiap kali sujud gugur kesalahannya hingga habis. Sekali kita sujud jatuh habis. Dan gugurlah segala kesalahannya. Hadis ini panjang cerita dia. Nak dengar cerita sikit. Iaitulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Suatu hari dia tengok seorang pemuda sedang salat. Orang muda ni tengah salat, waqad atala salat. Panjang salat dia. Wa atnaba fiha, panjang dia. Faqala man ya'rifu hadha? Mu tahu siapa dia ni? Orang ni yang solat ni panjang berdiri lama ni. Faqala rajulun, ada orang jawab, saya kenal orang. Jadi Abdullah kata apa? Kalau aku kenal dia, tengok Abdullah ni nasihat orang-orang dulu, ulama salaf di kalangan sahabat tabi'in, sangat teliti mereka. Bila dia tengok benda, dia suka nak menyampaikan ilmu kepada orang. Suka sangat. Tapi ilmu pun biar ilmu yang betul lah. Kita ni suka juga nak sampai ilmu, tapi ilmu yang tak betul kadang-kadang. Ada seorang ni pagi-pagi dia hantar je dekat Facebook, masuk dalam Facebook saya. Dia kata hari ni hari Ahad kita kena baca 1000 kali sekian bacaan. Saya pun tulis kat dia jawab. Saya suruh orang lain jawab. Saya kata tolong tanya dia. Kata awak yang duduk tag dengan orang pagi-pagi ni awak baca ke tidak? Dia kata saya pun tak baca juga. Tak apalah. Jadi kita pun bagi nasihat dia. Saya kata cakap dengan dia, kalau awak nak tag, nak lepaskan ilmu-ilmu ni, carilah yang betul-betul. Kita kata pagi-pagi macam ni, di antara doa yang Nabi baca, cakap. Barulah kita pastikan, ni ambil mana sini, akhir sekali kita duduk sebarkan benda-benda yang tidak benar. Yang kita buat kerja, niat dengan baik, tapi tidak kena cara, tidak kena gaya dia. Aku menyusahkan dia. Tengok. Balik sebelah kepada cerita Abdullah bin Umar. Kita cerita dulu pun kita cerita dengan kita juga dah. Kalau tidak orang panggil tak masuk lain pula kita. Dia tahu untuk kita mana ustaz. Ibnu Umar kata apa? Kalau aku kenal orang ni, la amartuhu an yutil ar-ruku' was-sujud. Aku akan suruh dia panjangkan rukuk dan panjangkan sujud sekali. Jadi kita hari ni panjang berdiri, tapi rukuknya ringkas, sujudnya kadang. Dalam hadis dia kata bila panjang rukuk, panjang berdiri, panjang juga rukuk. Panjang juga sujud dia tu. Karena aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutlah hadis yang kita baca tadi, innal 'abda idza qama yusalli ila akhir hadis. Hadis ini riwayat oleh Imam Ibnu Hibban dan riwayat oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra. Kata dalam Sahih Al-Jami' mengatakan hadis ini sahih. Habislah kita akan berpindah kepada tajuk yang lain pula, iaitu syarat sah salat. Baca Ustaz sini. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir bagi. Ketahui oleh kamu, hai orang yang berkehendak kemenangan, setengah daripada orang yang muhafir, yakni memeliharakan bagi sembahyang dan yang mendirikan dia, hendaklah ia memeliharakan segala syaratnya.
maka adalah syarat sembahyang itu 9 perkara. Pertama, mengetahui bagi masuk waktunya dengan yakin atau dengan zan, maka dia resah orang yang sembahyang yang tiada mengetahui akan masuk waktunya dan tiada zannya, dan jika jatuh di dalam waktunya sekalipun. Dan kedua, berhadap ia akan kiblat, dan kedua berhadap ia akan kiblat, yakni akan Kaabah, jikalau dengan ijtihadnya sekalipun. Dan ketiga, menutup aurat antara pusat dan lutut jika laki-laki, dan sahaya perempuan dan sekalian tubuhnya jika perempuan, dan khunta yang merdeka yang lain daripada mukanya, dan 2 tapak tangannya dengan suatu yang menutup dan menegah daripada dilihat warna kulitnya pada pihak atas dan kelilingnya, tiada pihak bawahnya, dan jikalau dengan lumur lumpur sekalipun. Baik. Jadi kita berpindah kepada perbahasan kita yang baru, iaitu tentang syarat sah salat. Kita habis dah tentang bandingan salat dan faedah salat, kita telah selesai. Kita pergi kepada syarat sah salat. Saya sebut dah tadi, syarat itu mana apa? Perkara yang mesti ada dan dia tidak termasuk dalam amalan itu sendiri. Tapi syaratnya ada, kalau tak ada tak jadi dia. Ketahui olehmu, wahai orang yang berkehendak kemenangan. Allahu Akbar. Ini cara para ulama zaman dulu, cara dia cakap muqaddimah. Orang yang nak kemenangan mungkin dah tahu. Kalau rasa tak nak kemenangan, tak payah dengar. Setengah daripada orang yang muhafiz, letak bagi situ, muhafiz, yakni memeliharakan bagi sembahyang dan mendirikan akan dia, hendaklah ia memeliharakan segala syarat. Jadi nak salat itu syaratnya kena ada. Kalau tak ada syarat, macam mana kita nak selesaikan masalah? Maka adalah syarat sembahyang itu 9 perkara. Kita akan cepatkan sampai habis syarat kita hari ini, insya-Allah. Yang pertama, mengetahui bagi masuk waktunya dengan yakin atau dengan zan. Ini syarat yang pertama. Kita kena tahu masuk waktu yakin dengan zan. Apa makna yakin? Yakin kita tahu 100%, kita tengok matahari dah masuk dah. Ataupun hari ini tak ada orang tengok matahari pun tak jadi apa. Betul tak? Tengok jam pun tak jadi juga. Dia lebih percaya kepada muazzin dekat masjid. Jadinya kalau buka puasa, masuk dah waktu ni. Belum lagi. Ni pukul dah 7.30 dah ni. 7.30 pun masjid negara tak azan lagi, mana boleh. Dia lebih percaya kepada muazzin dah. Sebab kita tak reti dah nak tengok. Maka apa yang ada daripada kita hari ni, kalau tak boleh nak yakin 100%, kita adalah satu kaedah dalam Islam dipanggil kaedah zan. Zan ini duduk di mana? Tengok. Zan ini dia ada 2. Yang pertama dia panggil yakin. Yakin tu 100%. Yang kedua zan. Zan tu lebih daripada 50%. Lebih daripada 50%. Itu zan. Atau yang ketiga syak. Syak ni 50-50 lah. 50-50. Sama banyak. Itu dia panggil aku syak lah dia ni. Mana syak tu mana kita tak boleh nak tentukan lagi yang mana benar. Yang ketiga, yang keempat dia panggil waham. Waham tu lebih tak yakin daripada yakin. Jadi dalam kaedah Islam dia letak kepada zan. Ataupun dalam kaedah yang besar-besar dia panggil ghalabatuz zan. Mana sangkaan yang kuat bahawa waktu dah masuk. Sangkaan yang kuat waktunya dah masuk, barulah dia boleh lakukan salat. Jadi hari ini sangkaan kuat kitanya iaitulah melalui takwim yang kita ada. Biasanya ahli falak ni kira dia ada lajnah dia sendiri, dia ada ahli-ahli pakar-pakar yang telah meneliti, maka kita yakin percaya kepada apa yang mereka buat. Itu syarat yang pertama. Maka tiada sah orang yang sembahyang dengan tiada mengetahui akan masuk waktunya dan tiada zan. Dan jika jatuh dalam waktunya sekalipun, apa contoh dia? Orang ni salat, masuk waktu ke tak lagi ni? Entahlah tu zan ke syak. Kalau dia zan yakin, masuk dah. Mana kita dah kuat. Dah boleh masuk, tengok jam aku masuk. Kalender dah ada, itu masuk.
Kalau dia syak, dia tak yakin dan dia tak tahu pun waktu masuk tak masuk, maka tidak sah semayang dia. Walaupun lepas semayang itu mari sungguh orang kampung ni. Masuk dah waktu, masuk dah. Sebab waktu kita salat tadi, kita dalam keadaan tidak yakin. Tak jadi. Nah, itu kena dipanggil walaupun jatuh dalam waktunya sekalipun. Kita buat tu masuk waktu dah. Tetapi oleh kerana kita tidak yakin, maka dia tak jadi. Nah, jadi kerana itulah kita nak salat, biar kita pasti betul-betul masuk waktu. Kalau tidak, tak jadi. Itu syarat yang pertama. Sebelum pada itu, urus dia kata kalau ada soalan, saya boleh hantar kepada urus dia sekarang untuk dijawab kalau ada masalah. Yang kedua, berhadap akan kiblat, yakni akan Kaabah jikalau dengan ijtihadnya sekalipun. Jadi kalau bagi kita, dia ada kategori manusia. Orang yang duduk depan Kaabah, maka wajib dia kena nampak Kaabah depan dia. Tengok Kaabah depan, barulah Allahu Akbar. Orang yang duduk luar Kaabah, luar masjid, tapi dia masih di Mekah, dia kena hadap ke Masjid Haram tu. Nampak itu? Nampak Kaabah di mana? Orang yang duduk jauh daripada Mekah ni macam kita ni, syatral Masjid Haram, menghadap ke arah Masjid Haram. Jadi ke arah Masjid Haram itu, karena itulah kita nampak kadang-kadang ada sedikit perbezaan. Masjid ni, sudut ni. Kalau satu sudut, dua, tiga sudut ni, kalau kita belajar ilmu palak, ilmu sudut ni, jauh jarak lagi tu. Tapi itu dimaafkan, yang pentingnya syatra. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, ada ke arah Masjid Haram. Kalau kita nak, tapi dengan adanya kompas yang apa ni zaman moden hari ni, kita rasa selesai dah masalah tu kan. Boleh nampak sungguh-sungguh lah. Karena itulah bila ada buat masjid surau baru, kena panggil jabatan falak di jabatan mufti tu, biar diukur betul-betul. Barulah kita ghalabatuz zan tu tinggi, jarak kiblat kita ke arah sini. Kalau main agak-agak je, berat juga kita. Ada juga orang kita ni, dia main agak. Dengar cerita main agak. Dia duduk kat Malaysia, agakkan kiblat kita duduk di mana? Di sebelah matahari jatuh. Betul? Dia pergi negeri lain pun, dia pergi mengembara melawat negeri lain. Dia kata mana kiblat kita? Tak payah tanya, tengok matahari. Matahari jatuh belum ni, kita duduk belah mana? Boleh jadi matahari jatuh tu duduk sebelah ni. Sebab itulah dalam hadis Nabi, waktu hadis adab masuk tandas, adab buang air, Nabi kata, untuk orang Madinah, syarriqu aw gharribu. Mu jangan adab waktu nak buang air ni, jangan hadap kiblat dan jangan belakangi kiblat. Tapi syarriqu aw gharribu, ke timur atau ke barat. Jadi kalau kita baca hadis tu kat sini, macam mana jadi? Semua ada kiblat lah kalau masa nak buang air. Sebab hadis kata timur atau barat. Hadis tu di mana? Di Madinah, bukan di sini. Di Madinah tu utara selatan. Timur barat tu tidak ada kiblat. Itu dipanggil. Kadang-kadang konteks hadis tu sendiri kena perlu juga di mana Nabi kata. Dari sudut tempat. Macam yang kita belajar nanti dalam bab jarak musafir. Jarak orang musafir. Kan musafir ni jarak dia 1 hari 1 malam untuk nak qasar. Hari ni kalau 1 hari 1 malam naik kapal terbang, kita boleh pergi ujung dunia, balik pula. Betul tak? Itu baru naik kapal terbang biasa. Kalau naik jet yang besar, yang laju tu lagi berat dia. Jadi kita kena tengok. Jadi oleh kerana tak boleh nak jarak dengan masa yang digunakan, kita jarak kepada masafah yang ada, berapa kilometer yang ada. Itu dia panggil kaedah ulama Islam hari ni, menafsirkan hadis itu, menghuraikan hadis itu mengikut keadaan yang ada. Syarat yang ketiga, menutup aurat. Ni jumpa kita hari ini. Syarat menutup aurat itu antara pusat dengan lutut jika laki-laki dan sahaya hamba perempuan. Adakah hamba hari ini? Saya ingat macam ada ya. Sebab tu ramai orang pakai pusat dengan lutut yang tutup orang perempuan hari ini. Dia baca dalam kitab, dia kata memang kita ni hamba Tuhan, kan jadi hamba juga. Punuh habis dunia hari ini, main buat. Tengok, aurat laki-laki pusat dengan lutut. Ini untuk mana ni? Sekurang-kurangnya ketika tidak ada pakaian. Mana kalau tak ada pakaian, pusat dengan lutut cukuplah tutup setakat tu. Tapi kalau ada pakaian, kena pakailah. Baca dengan ayat lain, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kamu, pakaian yang cantik ketika nak pergi masjid. Kita nak pergi masjid cari rumah tinggi je pakai. Waktu nak pergi jabat, koci habis segala pakaian dah. Dan sekalian tubuhnya jika perempuan dan khunsa.
Apa makna khunsa ni? Orang yang punya dua alat kelamin yang betul-betul. Yang ada zaman kita ini, saya kata khunsa tidak ada sekarang. Ada khunsa. Kalau ada pun seorang dua ya. Tapi yang banyak tu bukan khunsa, tu pak pandai nama dia tu. Orang laki-laki, orang jantan yang nak jadi betina. Kau tak diguna bahasa kasar. Orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Itu yang ramai. Itu bukan khunsa. Khunsa ni orang yang ada dua alat kelaminnya yang berfungsi. Ataupun dia panggil khunsa muskil. Dua-duanya hidup berlaku. Barulah. Ini kena berhenti apa macam ni. Baiklah, kita habiskan ni, kita jawab. Jadi dia khunsa. Dan yang lain daripada mukanya dan dua tapak tangannya. Tengok. Dalam kitab mana-mana pun dia kata dua tapak tangan. Jadi kita kena buka ni je. Orang perempuan, belakang tak boleh. Kau boleh? Boleh macam mana dia kata dua tapak tangan? Apa sebabnya? Dalam kitab mana-mana pun dia kata dua tapak tangan. Sebab kalau sebut tangan, dia takut pergi ke sini. Takut orang kita silap baca. Tu yang ramai makcik-makcik kita ni pakai baju singkat sampai sini, lengan tak tutup. Tak. Yang kita boleh bukanya muka dengan tangan dalam salat kita, dan juga di luar salat pun kita ambillah pandangan yang itu di saat suasana zaman tempat kita ini, muka dengan tangan. Tapi tangan dia setakat ni. Setakat pergelangan tangan. Dua tapak tangan maksudnya tangan dengan belakangnya sekali lah. Dengan sesuatu yang menutup dan menegah daripada dilihat warna kulitnya pada pihak atasnya dan kelilingnya. Kain yang tebal yang menutup warna kulit sebelah atas dan keliling. Tiada pada pihak bawah. Tengok, cantik juga lah. Kalau dia kata pada pihak bawah, ramai orang masyarakat Melayu ni pakai kain sarung. Tak sah lah semayang dia dah. Sebab dari bawah nampak, kau tak nampak? Nampak. Jadi bawah tak kira. Sebab tu dia tak boleh pergi gitar tengok bawah. Dia kena tengok di sebelah atas je. Tengok, kitab lama ni dia bahas habis. Dan jikalau di lomor dengan lomor lumpur sekalipun, subhanallah, orang ni lari kena tsunami. Baju dia habis hanyut dah, hotel runtuh dah. Macam nak buat? Nak solat ni waktu masuk waktu dah. Cari baju semua tak ada. Kan tsunami ni banyak lumpur. Dia ambil lumpur, dia lomor habis kat tubuh dia, tutup semua. Dia solat dengan lumpur, boleh pakai. Jangan dia buatlah. Kita kain banyak lagi, jangan cari lumpur dah. Jadi perbahasan kita ni cantik. Puan-puan muslimat sekalian, saya nak bagi maklumat di sini supaya mengurangkan beg kita. Kalau kita muslimat nak berjalan, berapa beg dia kena bawa? 3 beg dia bawa. 1 beg pakai beg apa ni, duit, telefon, make up dalam tu kan. Beg yang kedua kain telekong. Beg yang ketiga yang ada anak, susu anak. Jadi 3 beg ada. Saya nak kurangkan 1 beg, boleh? Apabila muslimat sudah berpakaian seperti yang menutup aurat ini sebut di sini, muka dia sudah ada telekongnya, tangannya sudah tutup kat sini. Kalaulah baju kita ni agak bergerak nanti, kita pakai stongan pula. Orang muslimat tahu stongan, muslimin tak tahu kita stongan. Stongan dia panggil nama. Kesalah nama ni. Orang KL tak panggil stongan. Dia panggil apa? Stoki tangan. Ringkasannya stongan, jawab dia. Kita kena guna istilah ringkas. Orang sekarang ni semua guna ringkas-ringkas je. Apa yang payah-payah. Jadi kain dia sudah labuh dan dia sudah ada stokin, cukuplah. Kenapa nak bawa beg telekong lagi? Tak syarat. Tapi dia kata budaya kita, ustaz, saya herannya budaya kita, dia sanggup pakai telekong yang disediakan di masjid yang entah bila tak basuh. Entah diguna oleh siapa, tak tahu. Pakaian kita confirm, baru pakai pagi tadi, belum masuk tandah pun lagi, tapi kita tak sanggup pakai sebab kebanyakan pakaian wanita muslimah hari ini tidak lulus pospakum syariah. Pakaiannya. Jadi pospakum syariah tak lulus pakaian kita, yang menyebabkan bila nak salat terpaksa kita kena cari pakaian lain. Patut tak payah dah. Muslimah tak payah lagi bawa beg dia memadai dengan beg yang sudah ada. Boleh tak boleh? InsyaAllah kita berpakaian muslimah. Inilah pakaian kita waktu kita hidup, inilah pakaian kita waktu kalau kita mati pun dalam keadaan kita selamat. Boleh salat. Maknanya pakaian boleh salat, pakaian itu pakaian yang lulus syariah. Boleh kurang dah beg satu. Ketak yakin juga. Payahlah dia tak payah. Saya sanggup pakai yang dekat masjid itu walaupun tak basuh. Bila lagi tak basuh? Kalau masjid negara ni lain lah, dia basuh cepat sikit kan. Masjid kampung-kampung tu kadang-kadang saya pun tengok dah bertukar warna dah. JK dia pun tak tengok sangat.
Habis itu. Jadi cukup, memadai dah setakat itu. Dia kata bukan budaya kita, bukan soal budaya, soal pakaian itu telah diluluskan oleh syarak, cukuplah setakat itu. Dan yang keempat, mengetahui akan kaifiat sembahyang. Kita kena tahu cara sembahyang, seperti bahawa diketahui akan fardunya. Jadi sembahyang ni sembahyang fardu ke sembahyang sunat, dan dibezakan dia daripada sunatnya. Bahkan jika ia i'tikadkan sekalian itu fardu atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat, dan tiada dibezakan, padahal orang awam, dan tiada dikasahkan sunat yang ni fardunya, sahlah sembahyang. Kita tak sedut fikir banyaklah. Ini semua ni perbuatan salat. Allahu Akbar. Tak sedut fikir ni sunat ke ini, ataupun kita duduk kategori-kategori lagi, nanti kita i'tikad yang fardu jadi sunat pula, tak sah. Jadi sahlah sembahyangnya, mudah ya. Cuma mengetahui kaifiat sembahyang tu, berapa rakaat, maghrib, isya, subuhnya, dan bagaimana cara dia. Yang kelima, suci ia daripada hadas besar dan hadas kecil. Ini tak boleh salat. Kalau orang ada hadas besar, hadas kecil, tak boleh salat. Maka jika kedatangan hadas di tengah sembahyangnya, batallah sembahyang. Dia tengah duduk salat, mari hadas terkentut ke apa perkara yang boleh membatalkan salat, maka pada waktu itu batallah salat. Cuma saya rasa kadang-kadang ada masalah sikit hari ini apabila kita tidak menjelaskan secara jelas tentang salat hormat waktu. Hari ini salat hormat waktu diajar kepada orang-orang bermusafir naik kapal terbang kerana nak menyelesaikan masalah. Tak boleh guna air atas kapal terbang. Tapi kadang-kadang ajaran itu tidak meluas yang menyebabkan orang tak faham. Dia kata ustaz, dia duduk atas jam ke atas kereta. Dia kata saya tengah jam hari ni ustaz, boleh tak saya hormat waktu? Saya pun jawab senang ya. Saya kata kereta awak terbang di antara langit dengan bumi ke duduk atas bumi tu? Dia kata atas bumi, tapi jam ustaz, jam. Kata jam atas bumi kan? Atas bumi. Boleh turun tak daripada kereta? Boleh. Ada berhenti kat tepi itu turun je. Salat ada. Kalau tak ada air, kita boleh tayamum. Dia dua ada kan? Sama ada air ataupun tayamum. Kalau kita boleh pergi pula, boleh berhenti dekat RNA pula, boleh berhenti stesen minyak pula. Tapi waktu nak kencing dia tak tanya ustaz, boleh hormat waktu tak kencing? Boleh pula berhenti kencingnya tengah jam. Waktu nak salat tanya fatwa pula dah. Ini jadi penyakit kita ni. Jadi kita kena ingat salat hormat waktu ni kena belajar betul-betul apa kaedah dia, apa syarat dia, jangan guna tak tu pasal. Ni bila jam sikit hormat waktu dah. Tak payah dah. Saya salat. Saya pergi Mekah boleh hormat waktu, takkan kat Malaysia tak boleh. Itu alasan-alasan yang kita terima. Jadi saya naklah bahawa syarat dia mesti ada wudu salat itu. Mesti bersih daripada hadas. Itu makna bersih daripada hadas. Orang itu ada berwudu, tidak ada kecil dan tidak ada besar. Dan yang keenam, suci ia daripada najis yang tiada dimaafkan dia pada tubuhnya dan kainnya dan tempatnya. Ini syarat. Adapun najis yang tidak dimaafkan itu akan disebut nanti. Dan janganlah bersentuh ia dengan suku daripada badannya dengan najis pada geraknya dan diam. Ingat, kita tak boleh sentuh dengan najis. Dan tiada sah sembahyang serta suatu daripadanya serta dengan najis, atau ia menanggung suatu yang berhubung dengan najis, seperti ia menanggung akan tali yang terikat pada umpama anjing dan lain. Allahu Akbar. Kita ikat anjing, kita pegang tengah salat. Dan tiada mengapa jika berbetulan dengan dia pada ketika bangunnya dan duduknya dengan ketiadaan bersentuh. Yang ini saya dah hurai panjang. Di dalam bab persoalan, coba tuan-tuan tengok dalam rakaman kita, dalam bab persoalan fiqh perbandingan. Fiqh perbandingan tentang hukum kanak-kanak. Karena banyak timbul isu di sini, orang akan tanya tentang hukum anak-anak yang tidak bersunat duduk dalam saf orang tua. Sampai orang tanya, budak ni bersunat tak? Nak kena cek pula seorang-seorang. Masalah. Sama juga dengan ibu-ibu yang tidak ada bibik kat rumah, yang sukar anak dia yang pakai pampers ni mari sentuh mak dia. Itu boleh tak boleh? Ini perbahasan kita telah panjang. Tuan-tuan tengok dalam rakaman tentang hukum mengenai kanak-kanak. Cari dalam YouTube dia. Hukum mengenai kanak-kanak. Kita nak bahas di sini panjang dengan dalil-dalilnya berdasarkan kepada pandangan imam-imam kita dalam mazhab Syafi'i dan juga pandangan ulama. Jadi syarat salat itu tak boleh bersentuh dengan najis. Tak boleh kita berhubung dengan perkara-perkara yang bawa kepada najis. Dan dimaafkan
tempat istinja. Nah, ini dipanggil apa ni? Najis yang dimaafkan. Dan dimaafkan tempat istinja umpama batu. Jadi orang istinja dengan batu, bersih setara mana batu pun mesti ada kesan, tak ada kesan? Ada kesannya. Orang yang istinja dengan air, lainlah cerita. Tapi dimaafkan. Cuma jangan pula cerita yang dicerita oleh pendakwah tu, bila orang bukan Islam tanya orang Islam, kenapa kamu semayang sujud ke atas? Dengar ada cerita ni kan? Kalau dengar ada tak nak ulang dah kat sini. Tak dengar lagi. Jadi ada dua pelajar ni, dia dekat sekolah, dia kata, apalah kamu ni semayang tunduk-tunduk je, tak pandai sujud. Yang seorang ni kata, apa kamu ni kalau nak sujud sama-sama sampai sujud atas lantai ni pasal apa? Jadi budak Islam ni bagi tanya ustaz dia, ustaz, apa sebabnya kita nak solat mesti sujud sampai ke bawah? Ustaz pun cari fikir. Dia kata, saya jawab pagi esok lah kat sekolah. Dia pun jawab, dia kata, kita orang Islam ni, kita basuh kalau kita buang air. Orang lain yang tak berani sujud tu sebab dia tak basuh. Dia kata, kalau dia sujud jadi masalah. Dia kata. Pening budak ni. Dia kata, apa lah ustaz ni? Ni cari nak kelahi dalam kelas ni. Dia pergi attack tentang orang lain pula. Jadi cerita najis yang dimaafkan, kalau orang istinja dengan batu mesti ada kesan. Karena itulah Nabi SAW, Nabi kata, apabila kamu nak ambil wudu, apabila kamu bangun daripada tidur, jangan kamu celupkan tangan kamu ni dalam bekas air. Nabi sebut illah dia, fa innahu annaka la tadri aina batat yad. Sebab kamu tak tahu di mana tidurnya tangan kamu. Orang dulu orang istinja dengan batu mesti ada kesan. Jadi itu dipanggil di antara najis yang dimaafkan. Dan sedikit darah. Jadi kalau kita luka kena darah sikit, itu dimaafkan, tak payah berhentilah. Dan tahi lalat. Lalat ni mesti dia berhenti di tempat yang kotor kan. Tengah-tengah kita salat, Allahu Akbar, lalat bagi berhenti kat sini. Kena berhenti tak salat, pergi basuh dulu. Tak payah, terus dia pergi. Dan tanah jalan raya yang najis. Biasa tanah jalan raya ni kita berjalan, tanah tu adalah lekat di kaki kita hari hujan ke apa, itu dimaafkan. Dan darah tumor. Kenapa tumor? Apa dia tumor ni? Kuman. Darah tumor. Dan kutu anjing. Kenapa kutu anjing? Benda-benda kecil tu lah, yang macam yang digigit orang tu. Apa dia panggil? Pijak. Kutu anjing. Lebih mana macam binatang kecil-kecil lah gitu. Dan darah bisul pecah tengah solat. Dan nanah ni lah, nanah yang ada di tubuh kita, yang apa ni, mengalir air dia keluar daripada balutan gitu sebagainya. Dan danau itu air bisa yang keluar daripada kudis. Dan air kuman yang ada baginya baunya, itu dipanggil najis-najis yang dimaafkan. Di antara najis yang dimaafkan itulah. Sebab itulah saya kata dalam isu ni, kanak-kanak ni kalau yang tak bersunat, kalau ada sungguh najis sikit-sikit di tempat dia tu, apakah tidak dimaafkan sebagaimana orang istinja dengan batu yang ada kesan najisnya di tempat itu? Mesti ada. Dan jikalau sembahyang ia dengan najis yang tiada dimaafkan daripadanya, dan tiada mengetahui akan dia, atau dengan lupa, kemudian teringat, saya wajib mengulangi akan dia. Ini dalam fiqh kita mazhab Syafi'i. Dia mengatakan kalau kita tengah salat, kita tak tahu, sudah salat, kita tengok ada najis dekat baju aku ni, dekat kaki kita, maka orang ini wajib mengulangi akan dia. Jadi tanda situ, ini pandangan kita dalam fiqh Syafi'i. Tapi dalam fiqh pandangan ulama yang lain, saya tambah sikit di sini untuk tidak menimbulkan was-was, iaitulah sekiranya tengah salat orang mari tegur, atas baju awak tu ada benda tu, maka kita kena berhentilah, kita buang dia. Nak buang baju tengah salat susah lah kan, tambah-tambah kalau agak perempuan pula lagi susah. Jadi macam mana nak buat? Kalau kita dah selesai salat, baru kita tahu benda tu, ada satu peristiwa yang berlaku, iaitulah hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud.
Nabi SAW salat dengan kasut dia. Masjid zaman dulu tak ada kapet. Nabi kita salat dengan kasut. Tengah-tengah dia salat, tiba-tiba Nabi kita buang kasut dia. Nabi kita cabut kasut dia, letak kat tepi. Jadi sahabat yang duduk belakang Nabi semua cabut kasut dia. Itu sahabat dia ikut terus apa yang Nabi buat. Jadi lepas salat, faqala, Nabi SAW beritahu. Nabi kata, sahabat, kenapa kamu semua cabut buka kasut ni? Dia kata, kami tengok Rasulullah cabut, kami cabut lah. Kami buka kasut. Sebab takut wahyu turun bahawa larangan daripada salat dengan kasut. Sahabat ni cerdik sungguh, dia buat. Nabi kata, tak. Inna Jibril atani. Jibril datang tadi tengah aku salat, telah menceritakan kepada aku bahawa di tapak kasut aku ada qazar, ada najis, ada kotoran, maka aku buang kasut. Jadi Nabi kata, kalaulah kamu tak ada sebab, janganlah buka kasut. Nabi kata, takkanlah kami nak tanya tentang salat, kenapa Rasulullah buka tu? Tak tanya pula kan. Jadi kata di Imam Al-Khattabi ditulis, seorang ulama hadis yang syarah dia Ma'alimus Sunan, syarah kepada Imam Sahih Abu Daud, dia kata apa? Fihi minal fiqhi. Dalam hadis ini ada fiqhnya, anna man shalla wa fi thawbihi najasatan lam ya'lam biha fa inna salatahu mujziyatan wa la i'adata alayhi. Jadi Imam Khattabi buat kesimpulan, kalau orang tu salat dia tak tahu ada najis, bila dia sudah salat baru dia tahu, maka tak payah lagi diulang salat. Jadi pandangan siapa ini? Imam Al-Khattabi, seorang tokoh ulama hadis. Walau macam mana pun, kalau kita tahu dan masa itu luas lagi, ada peluang untuk kita ulang balik, maka lebih baiklah kita berpegang dengan pandangan yang kita belajar di sini supaya tidak menimbulkan waswas. Pandangan yang kata kita ulang balik salat kalau masa sudah ada. Tapi kalau lama dah, Allah baru tahu saya hari ini baru nak buat, dah tak payahlah. InsyaAllah kita terima pandangan hadis Nabi salatnya kasut itu. Wallahu a'lam. Yang ketujuh, meninggalkan berkata-kata dengan sengaja yang bukan Quran atau zikir atau doa. Meninggalkan kata-kata dengan sengaja, maka batal sembahyangnya dengan berkata-kata dua huruf, sama ada memberi faham perkataannya atau tiada. Dua huruf macam mana ni? Atau dengan satu huruf memberi faham, seperti qi, au i, baca lagi. Jangan baca qaf bagi bawah dah. Qi, kena baca dengan suara. Qi atau i. Kerana makna qi itu daripada wiqayah, makna menjaga. Qi makna jaga. Dan i itu ambil daripada wi'ayah, dengan makna kesedaran. Atau satu huruf yang bermad, huruf yang panjang. Kerana mad itu ada kalanya alif atau waw atau ya. Seperti kita kata mad. Orang kata macam Allahu Akbar. Jadi kita panggil dua kali, panjang itu dia jadi dua kali alif. Itu bahaya bahasa Arab. Jadi kalau kita Allah, seolah-olah kita kata Allah, adakah Allah? Jadi lagi makna yang sangat jauh jaraknya. Itu bahasa Arab. Jadi di sini akan timbul soalan nanti. Dia kata kalau orang itu lekat, tengah duk baca terlekat dia punya kahak kat sini. Macam imam terpaksa kena kalau tidak tak boleh nak baca dah dia, pakai break sekat tu. Apa yang berlaku? Ini banyak dah timbul soalan. Ada setengah makmum mufarakah bila imam terpaksa kena berdehan sikit untuk nak mengeluarkan sekatan di lebuh raya tengkuk dia tu. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi taklah sampai ke situ. Di sini semua ni bacaan yang keluar huruf ni secara main-main, tidak dengan keperluan. Jadi kita duk main-main je. Buat apa duk berdehan tengah salat? Apa benda yang kita nak buatnya? Tak ada. Dan yang ke-8, meninggalkan melebihkan rukun fi'li, rukun perbuatan. Itu mana rukun fi'li? Rukun perbuatan dengan sengaja. Maka jika ia sujud 3 kali atau rukuk 2 kali, seperti ia sujud di atas umpama sesuatu yang tajam. Kita sujud kena atas batu tajam, kita pun angkat dahi, maka sujud pula nasaya menambahi sujud yang kedua. Jadi kalau nak terkena atas ni, jangan angkat, ketepikan sikit demi sikit, bergerak ke tepi itu. Kalau angkat, sujud pula jadi 2 kali. Jikalau sedikit diangkatkan kepalanya sekalipun tak boleh angkat, maka dinamakan menambahi rukun fi'li, maka batal sembahyangnya dengan perbuatan tersebut. Ini rukun fi'li. Adapun rukun qauli,
Itu berbeza. Apa rukun fi'li? Macam kita terbaca Fatihah. Tengah baca Fatihah sudah baca dah, ingat tak baca lagi, baca pula. Nah, itu dia panggil menambahkan rukun qauli, tidaklah batal. Yang batalnya rukun fi'li. Dan demikian lagi wajib meninggalkan perbuatan yang bukan daripada jenis salat. Seperti memukul 3 kali pukul. Kita dah pukul 3 kali, itu apa benda? Atau melangkah 3 kali langkah berturut-turut. 1, 2, 3 batal. Atau lain daripadanya, atau satu langkah yang keji, mana kita lompat terus. Kita tengok sah depan kosong, kita pom, kita pula pasal jenis main kuat lompat tinggi ni. Maka lompat terus pergi sah depan. Batal. Seperti melompat ia, maka batal sembahyang dengan dia. Tetapi dimaafkan perbuatan yang sedikit jikalau banyak sekalipun. Seperti menggerak-gerakkan anak jarinya membilang tasbih. Jadi kita tasbih, kan sembahyang raya tasbih kan 7 kali. Subhanallah, Allahu Akbar, itu kita gerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerak jari je. Atau menggaru-garu anak jarinya dengan cara bergerak tapak tangannya. Macam mana? Orang ni gatal kat sini. Dia ambil tangan dia letak sini, jari bergerak sini. Selagi tak habis gatal, geraklah kat situ berapa kali. Jangan bilang 1, 2, 3, tak payah. Selagi jangan gerak tapak tangan. Nah ini, saya tengoklah di dalam mazhab Syafi'i lah, mazhab yang paling tertib dari sudut tidak bergerak dalam salat. Cantik, dia tak bergerak, diamnya. Kadang-kadang terlebih diam banyak juga. Dia terlebih diam ni banyak juga. Kalau kosong kat depan, dia tak naik. Kita duduk suruh naik, tak naik. Sebab dia kata dia belajar tak boleh bergerak dalam salat. Kosong memang tak naik. Itu jadi masalah kita. Ini kita bahas di sini dalam perbincangan fiqh mazhab Syafi'i, tak boleh bergerak banyak. Ada lagi pandangan dalam fiqh lain, kita kena belajar dalam fiqh Pak Mazhab lah dalam masalah ini. Memadailah dengan fiqh kita mazhab Syafi'i ini, tak boleh bergerak banyak dalam salat. Dan orang Arab sendiri pun yang fiqh Hambali dia boleh bergerak, bergerak banyak, tapi dia dengan syarat jangan menampakkan orang itu tak salah. Sebab itulah kita tengok dia sudah salah, dia takbir tu dia betul, dia punya kain serban lagi, dia tengok jam lagi, dia tengok telefon lagi, macam-macam dia tengok. Jadi kita tak naklah kita salat ni, kita cukuplah kita ambil ini perbahasan tentang pergerakan dalam salat dalam pandangan ulama lain itu kita bahas di dalam perbincangan fiqh Pak Mazhab insya-Allah. Jadi kita nampaklah gerak anak jari itu tidaklah membatalkan salat. Jadi kalau kita tengok ada orang bergerak, contohnya jari dia, tidaklah batal salat dia. Dan kesembilan, jangan mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasanya di dalam salat. Apa dia kaitan puasa dengan salat ni? Puasa ni dia ulama dulu dia nak ringkas. Jangan buat benda yang batal puasa dalam salat. Apa dia? Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh yang lain-lain lagi. Seperti makan dan minum, dan masukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, seperti memasukkan sesuatu ke dalam hidungnya dan telinganya sampai kepada batin keduanya, dan jikalau digagahi, dipaksa atas perbuatan sedemikian. Kita tengah solat, orang mari paksa, letak pistol dekat kepala, mu tak masuk dalam hidungmu, aku tembak. Batal juga salat. Kenapa batal? Kerana nadir. Apa nadir? Jarang berlaku sedemikian itu. Siapa dia kat lagi pasal kita tengah solat? Kalau tidak ada komedi kat sini, ya. Dan 2 gerak atau 2 langkah sedikit namanya pada uruf. Uruf tu apa dia? Suatu perbuatan ataupun perkataan yang dikenali oleh masyarakat. Masyarakat tengok 2 benda ni tak batal. Dalam kaedah kita mazhab Syafi'i, saya suruh pelajar-pelajar kita ni teliti apa benda pandangan dalam mazhab ini yang berdasarkan kepada bilangan. Dasar kepada bilangan banyak. Contohnya dalam salat tak boleh gerak 3 kali. Gerak 3 kali, kalau kita nak pergi sah depan kita melangkah 2 kali. 1, 2, break. Baca Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2 pula baru sampai ke depan. Tak batal. Tapi kalau 3 terus batal. Yang lain lagi pun bila kita nak ambil wudu, sekurang-kurangnya kena basuh berapa rambut? 3 orang rambut. Waktu nak tahallul ihram kena potong berapa orang rambut? Ini dia panggil hukum fiqh yang bersandar kepada bilangan benda, bilangan. Kerana dia berdasar kepada lughah. Berdasar kepada lughah bahasa kata 3 tu dikira jamak, dikira banyak. Jadi itu insya-Allah perbahasan. Jadi dalam kitab ni kata perkara yang 2 langkah sedikit namanya pada uruf, pada kepahaman adat istiadat kitanya, begitulah tradisinya gitu, tiada batal sembahyang dengan dia.
Inilah 9 syarat, maka wajib kita peliharakan dia supaya sah salatnya. Dan jikalau ditinggal satu syarat daripadanya, tiada sah sembahyangnya. Tamatlah perbincangan kita tentang syarat salat. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang, iaitulah di dalam rukun-rukun salat. Di dalam rukun salat.